Suami idaman Malaya. 10 bulan, satu tempoh yang panjang namun terasa begitu manis. Dan kini, aku terbaring di atas katil sorong yang dingin ini, menuju ke pintu Dewan Bedah. Sebentar lagi, disinilah aku akan bertemu dengan bayi kesayanganku, buah cinta antara aku dan suami yang paling sempurna di dunia. Suamiku, Haris, menggenggam erat tanganku. Dia membongkokkan badan, mengucup lembut dahiku dan berbisik dengan suara yang rendah dan penuh kasih. Maya, sayang kena kuat ya. Abang tunggu sayang dengan anak kita Katluarni. Lelaki itu, Haris bin Iskandar, adalah lelaki yang aku cintai dan percayai dengan seluruh jiwa ragaku. Aku menatap matanya dan merasakan kebahagiaan yang tiada taranya. Namun, saat dia berpaling dan senyuman sempurnanya hilang di sebalik belakang seorang juru rawat yang sama yang sedang menolak katilku, tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke telingaku, dan membisikkan satu amaran ngeri, seolah-olah datang dari neraka. Jangan masuk ke Dewan Bedah, cepat lari dari sini. Selamat datang para penonton ke saluran Senja Sejahtera. Saya Maya binti Abdullah, dan hari ini, saya akan menceritakan kisah pada hari yang mengubah seluruh hidup saya. Para penonton sekalian, bisikan itu menghancurkan dunia indah saya menjadi serpihan. Seorang wanita yang bakal melahirkan anak sulungnya kini berada di persimpangan antara hidup dan mati. Patutkah saya percaya pada suami saya yang sempurna? Atau patutkah saya percaya pada amaran seorang asing yang tidak saya kenali, yang wajahnya jelas ketakutan? Keputusan saya pada hari itu bukan sekadar melarikan diri dari hospital. Ia adalah satu perjuangan nekat untuk melepaskan diri dari cengkaman syaitan yang bertopengkan suami idaman Malaya. Dan pelarian itu telah mendedahkan satu konspirasi yang lebih kejam daripada film, satu kebenaran dahsyat yang mampu menggegarkan dunia. Untuk Anda faham mengapa saya begitu ketakutan, saya perlu ceritakan dahulu tentang suami saya, Haris bin Iskandar. Kami telah berkahwin selama 3 tahun. Dia adalah seorang ketua pegawai eksekutif, EO, di sebuah syarikat perdagangan yang berjaya, seorang lelaki yang menjadi idaman semua orang. Wajah tampan, kerjaya hebat, perwatakan yang lemah lembut, dan yang paling penting, dia seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Rakan-rakan saya selalu mengusik, kau nih mesti dah selamatkan negara dalam kehidupan lalu, sebab tuh dapat suami macam Haris. Saya juga percaya begitu. Sepanjang 3 tahun perkawinan kami, dia tidak pernah sekalipun membuatkan saya berasa tidak selesa. Kasih sayang dan jagaannya mencapai kemuncak sepanjang 10 bulan kehamilan saya. Dia melayan saya seperti seorang permaisuri sejati, tidak membenarkan saya membuat walau satu pun kerja rumah. Pagi-pagi lagi, dia akan bangun lebih awal dari saya untuk menyediakan segelas susu suam dan sarapan yang penuh berkhasiat. Dia sendiri yang mengkaji menu untuk wanita hamil dan pergi ke pasar raya untuk membeli bahan-bahan organik yang paling segar. Walau penat manapun dia pulang dari kerja, dia akan tetap memasak makan malam yang lazat sambil berkata semua kerja dapur adalah tanggung jawabnya. Pada waktu malam, dia akan sabar mengurut kaki saya yang bengkak. Dia pernah berkata, tugas sayang cuma satu. Rehat secukupnya, gembirakan hati dan tunggu hari kelahiran anak kita. Biar abang yang uruskan semua kerisauan dunia. Saya tenggelam dalam kemanisan itu. Saya pikir saya adalah wanita paling bahagia di dunia, telah menemui tempat perlindungan yang paling selamat. Saya mencintai dan mempercayainya secara mutlak, tanpa sekelumit pun syakwa sangka. Hari itu adalah hari dokter menasihatkan saya untuk menjalani pembedahan cesarean. Bayi saya agak besar, jadi pembedahan adalah pilihan yang lebih selamat untuk ibu dan anak. Suami saya membatalkan semua mesyuaratnya, dan membawa saya ke pusat perubatan Damansara Premier, sebuah hospital swasta premium di Kuala Lumpur. Dia menguruskan semua pendaftaran dengan pantas, menempah ward pribadi yang terbaik, dan memanggil pakar sakit puan yang paling handal untuk mengendalikan pembedahan saya. Semuanya diatur dengan begitu sempurna dan teliti olehnya. Walaupun saya berbaring di katil hospital, berasa sedikit cemas dan sakit akibat kontraksi, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Haris sentiasa di sisi saya, menggenggam tangan saya dan tidak henti-henti bercerita kisah lucu untuk membuatkan saya lupa akan kesakitan. Akhirnya, tiba masanya untuk pembedahan. Seorang juru rawat muda masuk dan memberitahu kami untuk bersedia. Juru rawat itu kelihatan baik, tetapi ada sesuatu pada dirinya yang menunjukkan dia resah dan gelisah. Haris berdiri dan sekali lagi memberikan kucupan hangat di dahi saya.
Sayang, abang cinta Kat sayang, abang tunggu Kat luar ya, kuatkan semangat. Dia berkata begitu lalu berundur selangkah untuk memberi laluan kepada juru rawat. Dia berdiri di situ, melambai-lambai dengan senyuman mesra yang sentiasa terukir di bibirnya. Katil sorong mula bergerak, dan saya dibawa menuju ke pintu dewan bedah yang terang benderang di ujung koridor. Juru rawat itu menolak Katil dengan sangat perlahan, dan dia kerap menoleh ke belakang seolah-olah takutkan sesuatu. Apabila kami membelok di satu selekoh dan hilang sepenuhnya dari pandangan Haris, dia tiba-tiba menghentikan Katil itu. "Puan," panggilnya perlahan. "Ya, kenapa?" tanya saya, terkejut. Juru rawat itu tidak terus menjawab. Dia meninjau sekeliling, kemudian tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke telinga saya. Suaranya sangat pantas dan perlahan, tetapi setiap patah perkataan kedengaran jelas. Nafasnya tercungap-cungap dan suaranya bergetar ketakutan. Ia seperti bisikan dari neraka, "Jangan masuk ke dewan bedah. Cepat lari dari sini." Selepas berkata begitu, dia terus menjauhkan dirinya, tidak berani memandang mata saya, dan mula menolak Katil dengan laju seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Seluruh badan saya kaku, telinga saya berdesing. Lari? Kenapa saya perlu lari? Saya memandang belakang juru rawat yang menggigil itu, kemudian teringat kembali senyuman hangat suami saya. Di satu pihak, suami yang telah mencintai saya dengan sempurna selama bertahun-tahun. Di satu pihak lagi, amaran gila dari seorang juru rawat yang tidak dikenali. Siapa yang harus saya percaya? Beribu-ribu soalan bermain di pikiran saya. Adakah juru rawat ini tidak siuman? Atau dia tersalah orang, tetapi tidak. Ketika dia berbisik kepada saya, matanya bukan mata orang gila. Ia adalah mata yang dipenuhi ketakutan, kesungguhan, dan keputusasaan. Pandangan matanya itu, ia adalah benar. Katil sorong berhenti betul-betul di hadapan pintu dewan bedah. "Puan Maya, kita akan masuk sekarang," suara juru rawat lain kedengaran, menyedarkan saya dari lamunan. Pintu hijau yang dingin itu mula terbuka perlahan-lahan. Di sebalik pintu itu, dunia menanti kelahiran anak saya, tetapi mungkin juga ada perangkap maut yang menanti saya. Apa yang harus saya lakukan? Percaya pada suami yang sempurna, atau percaya pada gerak hati saya dan pandangan mata ngeri orang yang tidak dikenali? Masa yang saya ada hanya beberapa saat. Satu keputusan yang boleh mengubah hidup saya dan nyawa bayi dalam kandungan. Apakah rahasia dahsyat yang menanti saya di sebalik pintu dewan bedah itu? Adakah amaran juru rawat itu benar? Dan adakah saya mempunyai keberanian untuk melarikan diri dari suami yang sempurna itu, dengan mempertaruhkan nyawa saya dan anak saya? Para penonton yang akan bersama saya melalui detik hidup dan mati yang mendebarkan ini, sila langgan dan aktifkan notifikasi di saluran Senja Sejahtera kami untuk menjadi yang pertama mengetahui sambungan cerita ini. Pintu dewan bedah berwarna hijau yang dingin itu berada betul-betul di hadapan mata saya. Bunyi roda Katil sorong berhenti, diikuti kesunyian yang singkat tetapi terasa begitu berat. Bisikan juru rawat itu masih terngiang-ngiang di telinga saya. "Jangan masuk ke dewan bedah. Cepat lari dari sini." Jantung saya yang tadinya berdegup kencang karena gembira dan teruja, kini terasa seperti dicengkam kuat, membuatkan saya sesak nafas. Apa yang harus saya lakukan? Percaya pada suami sempurna yang telah mencintai saya selama bertahun-tahun, atau percaya pada amaran gila orang yang tidak dikenali? Pikiran saya buntu. Tak mungkin. Mesti ada salah faham. Saya coba memujuk diri sendiri. Mungkin juru rawat itu tersalah orang, atau dia mempunyai masalah mental. Saya coba menekan perasaan resah yang semakin membuak di dada, coba mengingati semula semua kebaikan yang Haris telah lakukan, terutamanya sepanjang 10 bulan kehamilan saya. Saya perlukan sebab untuk mempertahankan kepercayaan saya. Saya perlukan bukti bahwa kata-kata juru rawat itu hanyalah khayalan semata-mata. Kenangan manis mula menerjah, begitu jelas, membuatkan amaran juru rawat itu terasa semakin tidak masuk akal. Sepanjang 10 bulan yang lalu, para penonton sekalian, saya hidup seperti seorang permaisuri. Haris menjadikan saya pusat dunianya. Dia bukan sekadar suami. Dia adalah pakar pemakanan, tukang masak, ahli fisioterapi, dan seluruh dunia saya. Saya teringat pada awal kehamilan, ketika alahan teruk membuatkan saya tidak boleh makan apa-apa. Melihat saya yang tidak bermaya, Haris berjaga beberapa malam suntuk, melayari internet untuk mencari beratus-ratus resipi untuk wanita hamil.
Dia sendiri pergi ke semua pasar raya organik di Kuala Lumpur, memilih sendiri setiap sayuran segar dan setiap potongan daging, katanya. Kesehatan sayang dengan anak kita paling penting. Abang tak percaya orang lain, abang kena buat sendiri baru puas hati. Setiap kali makan, dia akan menghidangkan menu yang berbeza dan duduk di sisi saya dengan sabar, coba memujuk saya makan walau sesudu lagi. Walaupun saya memuntahkan semuanya, dia tidak pernah merungut. Dia akan membersihkannya dengan senyap dan memasak sup yang lain. Apabila perut saya semakin besar, sakit pinggang dan kekejangan kaki pada waktu malam mula mengganggu saya, tidak satu malam pun dia tidak berjaga bersama saya. Dia sanggup menghadiri kelas urutan ibu mengandung semata-mata untuk saya dan mengurut badan saya setiap malam. Saya masih ingat sentuhan tangannya yang hangat, mengurut lembut belakang saya yang lenguh dan kaki yang bengkak. Sambil mengurut, dia akan berbisik, "Kesian istri abang nih, sabar sikit ya. Beberapa bulan lagi, anak kita akan lahir. Semua pengorbanan sayang, abang akan ingat sampai bila-bila." Kata-kata dan perbuatannya itu lebih berkesan daripada obat penahan sakit. Dia tidak benarkan saya menyentuh walau satu pun kerja rumah. Mencuci baju, mengemas, malah membancuh segelas susu pun menjadi tugasnya. Katanya, wanita hamil tidak boleh buat kerja berat atau terdedah kepada bahan kimia. Walaupun kami mengupah pembantu rumah sambilan, dia tetap tidak senang hati, hanya abang yang tahu apa yang saya perlukan dan suka, katanya. Rumah kami sentiasa bersih dan kemas, dipenuhi dengan haruman minyak aromaterapi serai wangi yang dipasangnya karena katanya baik untuk kesehatan mental ibu mengandung. Malah, semua karena saya dilayaninya. Jika saya teringin makan snack dari sebuah kedai kecil di pinggir bandar, dia sanggup memandu ke sana pada tengah malam untuk membelinya. Jika saya ingin berjalan-jalan, dia akan mengetepikan semua kerjanya, memegang tangan saya di taman dan memapah saya langkah demi langkah. Setiap malam, dia akan membacakan buku cerita kepada bayi dalam kandungan, dan meletakkan telinganya di perut saya sambil berbisik kata-kata cinta. "Anak ayah, duduk baik-baik dalam perut ibu ya. Jangan susahkan ibu. Ayah dengan ibu tunggu anak ayah setiap hari." Bagaimana mungkin seorang suami dan bakal ayah seperti itu menjadi syaitan? Cintanya kepada saya dan anak kami terpancar dalam setiap pandangan mata, setiap perbuatan, dan setiap gerak-gerik kecilnya. Ia tidak mungkin satu pembohongan. Semua orang di sekeliling saya cemburu. Rakan-rakan mengatakan saya bertuah, dan rakan sekerja bergurau mengatakan suami saya adalah spesies yang perlu dipelihara. Nenek saya di kampung pun, setiap kali menelepon dan mendengar cerita saya, wajahnya akan berseri-seri, dan dia selalu berpesan agar saya menghargai suami yang begitu baik. Tak mungkin, ini pasti satu kesilapan, saya berpegang teguh pada kenangan manis itu. Mana mungkin lelaki yang melakukan segalanya untuk saya, yang paling tidak sabar menantikan kelahiran anaknya, tergamak mahu mengapa-apakan kami? Kata-kata juru rawat itu memang tidak masuk akal dan gila. Pasti ada sesuatu yang tidak kena dengannya. Saya coba menenangkan diri saya dengan pemikiran itu. Tapi kenapa? Kenapa pandangan matanya kelihatan begitu jujur? Ia bukan pandangan mata orang gila. Ia adalah pandangan mata seseorang yang telah menyaksikan sesuatu yang ngeri dan mempertaruhkan nyawanya untuk memberi amaran kepada saya. Kejujuran di matanya dan ketidakmasukakalan kata-katanya bertembung hebat di dalam pikiran saya. "Puan Maya, kita kena masuk sekarang." Suara juru rawat kedua kedengaran lagi, menarik saya keluar dari lamunan. Pintu dewan bedah sudah terbuka luas. Di dalamnya, saya boleh lihat lampu yang menyilaukan, peralatan perubatan yang dingin, dan pasukan perubatan yang sudah bersedia. Saya memandang ke dalam, kemudian secara tidak sadar menoleh ke arah koridor tempat suami saya berdiri. Wajahnya juga dipenuhi kerisauan terhadap saya. Dia tersenyum sambil menggenggam penumbuk sebagai tanda memberi semangat. Senyuman itu masih hangat dan sempurna. 10 bulan kebahagiaan palsu. Bisikan juru rawat itu tiba-tiba bergema semula di kepala saya. Tetapi kali ini, 2 perkataan ditambah. Palsu. Adakah 10 bulan yang lalu benar-benar bahagia? Atau adakah semua ini satu lakonan yang dirancang dengan begitu sempurna? Saya mula menggigil. Kepercayaan mutlak yang saya berikan kepada suami saya buat pertama kali dalam hidup saya mula retak. Keretakan pada kepercayaan saya pada mulanya hanyalah satu garisan halus, tetapi seperti retakan pada kaca, ia merebak dengan pantas, seolah-olah hanya dengan satu kejutan kecil, ia akan berkecai.
Dan kejutan itu adalah bisikan juru rawat tadi. Ia seperti penawar yang serta-merta meneutralkan semua kata-kata manis yang telah Haris bisikkan ke telinga saya selama 10 bulan, membuatkan saya melihat segalanya melalui lensa yang berbeza, lensa keraguan. Apabila saya mula mengimbas kembali masa lalu, para penonton sekalian, saya tergamam. 10 bulan yang saya sangka seperti di surga, sebenarnya tidaklah setenang yang saya pikirkan. Memang ada beberapa kemalangan kecil. Tetapi pada masa itu, saya hanya menganggap semuanya berlaku karena saya menjadi lebih cuai semasa mengandung, seperti yang selalu dikatakan oleh Haris. Tetapi sekarang, apabila saya menyusun semula kejadian-kejadian itu, ia kelihatan seperti cobaan membunuh yang disamarkan dengan begitu licik. Kenangan pertama yang terlintas adalah semasa saya hamil 5 bulan. Perut saya sudah mula kelihatan dan berjalan menjadi sedikit sukar. Suatu pagi, semasa saya turun dari tingkat atas untuk sarapan, saya tiba-tiba tergelincir di anak tangga paling atas. Saya masih ingat dengan jelas saat saya kehilangan keseimbangan dan terhumban ke hadapan. Saya menjerit dan secara refleks memeluk perut saya. Hanya ada satu pikiran di kepala saya. Anakku, saya pikir kami tidak akan selamat. Tetapi pada saat itu, Haris, yang sepatutnya berada di dapur, tiba-tiba muncul di bawah tangga. Dia berlari seperti kilat, mendepakkan tangannya dan menyambut saya betul-betul sebelum saya jatuh tergolek di atas tangga kayu yang keras. Kami berdua jatuh ke lantai, tetapi karena dia menjadi kusyen, saya dan bayi selamat sepenuhnya. Ya Tuhan, sayang. Sayang oke tak? Tanyanya dengan suara yang bergetar ketakutan. Dia segera memeriksa seluruh badan saya dan memeluk saya erat. Badannya juga menggigil, terkejutnya abang. Ingatkan dah jadi apa-apa tadi? Nasib baik abang dengar sayang menjerit. Ketika itu, saya terlalu terkejut dan hanya mampu menangis teresak-esak dalam pelukannya. Setelah tenang, dia memapah saya bangun, dan kami menemui puncak kemalangan itu. Terdapat lopak kecil minyak masak yang jernih di anak tangga paling atas, sukar untuk dilihat. Alamak, Haris menepuk dahinya. Pagi tadi abang ambil botol minyak masak dari stor atas, mungkin tertumpah sikit. Abang langsung tak perasan. Salah abang. Semua nih salah abang. Hampir saja sayang dengan anak kita celaka. Dia menyalahkan dirinya dengan wajah penuh rasa bersalah. Pada masa itu, saya langsung tidak menyalahkannya, malah berasa sangat terharu. Dia telah menyelamatkan kami, dia adalah wira saya. Saya hanya menganggapnya sebagai satu kemalangan yang tidak disengajakan, satu kecuaian kecil. Tetapi sekarang, apabila saya memikirkannya semula, soalan-soalan yang menyeramkan mula timbul di pikiran saya. Kenapa mesti minyak masak, yang sangat licin? Dan kenapa mesti di lokasi paling berbahaya, anak tangga paling atas? Dan yang paling tidak masuk akal, bagaimana dia boleh muncul pada waktu yang begitu tepat, seolah-olah dia sedang menunggu di situ. Rumah kami mempunyai CCTV di ruang tamu yang menghadap terus ke arah tangga. Mungkinkah dia berdiri di situ dan memerhatikan segalanya? Satu lagi kenangan ngeri muncul. Semasa saya hamil 7 bulan, ketika saya berada di bilik air, selepas mandi, saya mencapai pengering rambut lama yang sudah lama kami gunakan. Tetapi sebaik sahaja saya memasang palam dan menghidupkannya, satu bunyi letupan kecil kedengaran dan arus elektrik yang kuat mengalir melalui lengan saya. Saya jatuh ke belakang, dan pengering rambut itu mengeluarkan percikan api dan bau hangit. Saya menjerit ketakutan, dan sekali lagi, seperti seorang penyelamat, Haris segera merempuh masuk ke dalam bilik air. Tanpa teraga-aga, dia menggunakan tuala kering untuk menepis pengering rambut dari tangan saya, kemudian berlari keluar untuk mematikan suis utama elektrik. Sayang oke, terkena renjatan kuat tak? Sekali lagi dia memeluk saya, wajahnya pucat lesi karena ketakutan. Hari itu, dia memarahi saya karena tidak berhati-hati, kemudian terus membuang pengering rambut lama itu dan membelikan yang baru, jenama paling mahal, katanya. Banyak sangat barang elektrik lama kat rumah nih, bahaya. Mungkin litar pintas sebab lembab. Lepas nih, jangan guna benda-benda macam nih, biar abang buat semua. Pada masa itu, saya sekali lagi terharu dengan perhatian dan kerisauannya. Saya berasa sangat beruntung mempunyai suami yang sentiasa muncul untuk melindungi saya pada saat-saat genting. Tetapi sekarang, di bawah cahaya amaran juru rawat itu, kejadian ini kelihatan sama sekali berbeza. Litar pintas, atau sengaja dirosakkan. Dan kemunculannya, sekali lagi,
Bukankah terlalu tepat pada masanya? Adakah dia berada di luar pintu bilik air? Apa yang ditunggunya? Adakah dia menunggu saya mati akibat renjatan elektrik, kemudian memainkan peranan sebagai suami yang berduka dan menyalahkan semuanya pada kemalangan yang malang? 2 kemalangan, 2 kali nyawa di hujung tanduk, dan kedua-dua kali, dia menjadi wira. Adakah ini terlalu banyak kebetulan, para penonton sekalian? Atau adakah ia 2 cobaan membunuh yang gagal? Yang pertama, mungkin dia tersilap mengira masa. Yang kedua, mungkin dia tidak menyangka saya akan sempat melepaskan tangan saya karena terkejut. Dan sekarang, ketika saya terbaring di atas meja bedah, tidak berdaya, inilah peluang terakhir dan paling sempurna untuknya bertindak. Peluang untuk mencipta satu kemalangan perubatan yang tidak akan dicurigai oleh sesiapapun. Rasa seram sejuk merayap di tulang belakang saya. Kebahagiaan 10 bulan yang lalu bukanlah kehidupan di surga, tetapi berjalan di atas tali yang direntang di atas jurang maut. Dan di hujung tali yang satu lagi, orang yang sentiasa bersedia untuk memotong tali itu pada bila-bila masa, adalah suami yang paling saya cintai. Kepercayaan saya hancur sepenuhnya. Hancur berkecai sehingga tidak mungkin dapat dicantumkan lagi. Kini, di dalam hati saya, bukan lagi keraguan, tetapi satu kebenaran yang pasti dan menakutkan. Kata-kata juru rawat itu adalah benar, dan ini adalah satu konspirasi pembunuhan yang bertopengkan cinta yang sempurna. Puan Maya, Puan dengar tak? Suara juru rawat itu kedengaran lagi, menarik saya keluar dari pusaran kenangan ngeri. Kita perlu masuk ke Dewan Bedah sekarang. Tidak, aku tidak boleh masuk ke sana. Aku mesti lari. Tapi bagaimana? Kontraksi semakin kuat. Tenaga saya semakin habis, dan suami saya, syaitan itu, berada betul-betul di luar sana. Pelarian saya, baru saja akan bermula. Serpihan terakhir kepercayaan saya telah hancur. Kini, tiada lagi konflik antara percaya dan tidak percaya di dalam kepala saya. Hanya ada satu kebenaran yang dingin dan kejam. Lelaki yang paling saya cintai, bapa kepada anak dalam kandungan saya, sedang coba membunuh saya. Dia telah coba membunuh saya sekurang-kurangnya 2 kali, dan meja bedah ini akan menjadi pukulan terakhirnya. Pintu Dewan Bedah di hadapan saya bukan lagi pintu kehidupan. Ia adalah pintu kematian. Saya tidak boleh masuk ke sana. Saya perlu melarikan diri, walau apa cara sekalipun. Tapi bagaimana? Saya terbaring di atas katil sorong, badan saya berat, dan kontraksi yang semakin kerap menyedut tenaga saya. Di sekeliling saya ada juru rawat dan dokter. Dan di luar sana, syaitan yang bertopengkan suami idaman sedang menunggu. Jika saya menunjukkan sedikit pun tingkah laku aneh, dia pasti akan perasan. Puan Maya, Puan tak dengar ke? Kita perlu masuk ke Dewan Bedah sekarang juga. Juru rawat kedua berkata lagi, dengan nada yang sedikit jengkel. Dia dan seorang juru rawat lain mula menolak katil ke arah pintu yang terbuka. Tiada masa lagi. Pada saat genting itu, naluri untuk terus hidup, dan naluri seorang ibu, membuak-buak lebih kuat dari sebelumnya. Aku perlu cipta kekecohan. Kekecohan yang cukup besar untuk mencari ruang melarikan diri. Arga. Sakit. Sakitnya perut saya. Tolong. Saya tiba-tiba menjerit. Jeritan yang lebih kuat dan lebih menyakitkan daripada mana-mana kontraksi. Saya meronta-ronta di atas katil, memegang perut dengan kedua-dua belah tangan, wajah saya berkerut menahan kesakitan. Kali ini, ia bukan lakonan. Ketakutan yang melampau telah bertukar menjadi kesakitan fisikal yang sebenar. Kesakitan yang membuak dari dada, bercampur dengan pengecutan rahim, hampir membuatkan saya pengsan. Kedua-dua juru rawat itu panik. Puan, kenapa nih? Bawa bertenang, tarik nafas dalam-dalam. Mereka coba menenangkan saya, tetapi saya terus meronta seperti binatang yang cedera. Tak boleh, saya nak pergi tandas. Tak tahan sangat. Tolong bagi saya pergi tandas. Saya menjerit, menggunakan alasan yang paling munasabah dalam keadaan seorang ibu yang bakal bersalin. Tapi Puan dah nak masuk Dewan Bedah, seorang juru rawat coba menjelaskan. Tak, saya tak boleh tahan. Awak nak tengok saya beranak kat sini ke? Saya menjerit dengan suara seperti orang hilang akal. Kekecohan saya menarik perhatian orang sekeliling. Harris yang berada di luar juga mendengar jeritan saya dan bergegas datang. Sayang, kenapa nih? Apa yang berlaku? Dia berlari dan memegang tangan saya. Wajahnya masih dipenuhi kerisauan dan kasih sayang. Tetapi di mata saya sekarang, ekspresi itu hanyalah topeng yang menjijikkan.
Saya nak pergi tandas. Perut saya sakit sangat. Saya berlakon dengan sempurna sebagai istri yang menderita, sambil mengalirkan air mata. Tandas? Dia teragak-agak seketika, memandang ke arah juru rawat. Boleh ke? Seorang juru rawat yang kelihatan lebih senior memandang dengan simpati. Boleh, encik. Mungkin bayi menekan pundi kencing, tandas di hujung sana sahaja. Biar saya papah dia sekejap. Haris mengangguk. Kalau macam tuh, tolong ya. Sayang, sabar sikit. Lepas pergi tandas, kita terus masuk dewan bedah. Dia masih bercakap dengan suara yang lembut. Dia masih tidak mengesyaki apa-apa. Dia hanya pikir saya mengalami sakit bersalin biasa. Inilah peluang yang saya tunggu-tunggu. Juru rawat senior dan seorang juru rawat muda memapah saya, yang sedang memegang perut, berjalan terhuyung-hayang ke tandas wanita di hujung koridor. Sebaik sahaja masuk ke dalam tandas, saya segera melihat sekeliling dan akhirnya menemuinya. Sebuah tingkap pengudaraan yang besar, terletak tinggi di bilik paling hujung. Dan yang paling penting, di sebalik tingkap itu, saya nampak satu laluan kecil yang sunyi dengan papan tanda laluan kecemasan. Jantung saya berdegup kencang. Inilah satu-satunya jalan keluar saya. Boleh tinggalkan saya sekejap? Saya nak bersendirian, kata saya dengan suara yang lemah. Kedua-dua juru rawat itu mengangguk dan menutup pintu. Sebaik sahaja pintu ditutup, saya tidak teragak-agak walau sesaat. Saya abaikan kesakitan yang mencengkam. Saya abaikan perut yang berat. Saya kunci pintu tandas dan dengan sekuat tenaga memanjat ke atas mangkuk tandas. Tingkap itu agak tinggi. Saya terpaksa berjengket, meraba-raba dinding dan memanjat sedikit demi sedikit. Peluh membasahi dahi saya. Tetapi pikiran tentang anak saya, pikiran tentang perangkap maut yang menanti, memberi saya kekuatan luar biasa. Akhirnya, saya berjaya mencapai bingkai tingkap. Dengan sekuat tenaga, saya menolak jaring plastik penghalang serangga. Kemudian saya mula menyelitkan badan saya keluar. Ia adalah satu perbuatan yang sangat sukar dan berbahaya bagi seorang wanita hamil. Perut saya terasa sakit seperti mahu terkoyak apabila ditekan pada bingkai tingkap, tetapi saya tidak boleh berhenti. Puan, dah siap ke? Kenapa lama sangat? Suara juru rawat kedengaran dari luar. Saya terkejut. Saya tahu masa saya tidak banyak. Saya mengetap gigi dan menggunakan sakibaki tenaga untuk menolak badan saya ke hadapan. Akhirnya, seluruh badan saya berjaya keluar dan saya jatuh dengan bunyi gedebuk di atas lantai laluan kecemasan. Impaknya agak kuat dan pandangan saya menjadi gelap seketika, tetapi saya tidak boleh rebah. Saya bangun, memeluk perut saya dan mula berlari. Menuruni tangga kecemasan yang dingin dan gelap, tanpa mengetahui di mana penghujungnya. Hanya ada satu pikiran, lari. Lari sejauh mungkin dari tempat itu. Langkah pertama pelarian, saya telah berjaya. Bunyi tapak kaki saya bergema di tangga kecemasan besi yang dingin, bercampur dengan degupan jantung yang menggila dan nafas yang tercungap-cungap. Saya tidak tahu sudah berapa tingkat saya turun. Saya hanya berlari ke bawah tanpa henti. Kesakitan akibat jatuh dan kontraksi yang semakin kuat mencengkam saya, tetapi ketakutan lebih besar daripada itu. Takut ditangkap semula, takut diseret masuk ke dalam pintu hijau neraka itu. Apabila sampai di tingkat bawah, saya tidak berani keluar melalui pintu utama. Haris dan konco-konconya pasti berada di sana. Saya menemui satu pintu kecil di belakang hospital yang menuju ke kawasan pengumpulan sisa klinikal. Saya membuka pintu sedikit dan meninjau keluar. Nasib baik, tiada sesiapa. Saya cepat-cepat keluar dan berlari lagi, menyembunyikan diri di antara tong-tong sampah yang lebih tinggi daripada saya. Sementara itu, di ruang menunggu bersalin, kesabaran Haris semakin menipis. Selepas 10-15 menit berlalu dan saya masih tidak keluar dari tandas, dia mula merasakan sesuatu yang tidak kena. Kenapa lama sangat dia nih? Gumamnya sambil menuju ke arah tandas. Biar aku periksa. Dia mengetuk pintu. Maya, sayang, semua orang dah tunggu. Apabila tiada jawaban, dia mengetuk lebih kuat. Maya, awak ada kat dalam ke? Masih sunyi sepi. Dengan firasat buruk, dia tidak lagi mengetuk, sebaliknya merempuh pintu itu. Kedua-dua juru rawat terkejut dan mengikutinya dari belakang. Encik, buat apa nih? Ini tandas wanita lah. Tetapi dia tidak peduli. Dia menendang pintu bilik paling hujung, dan tergama melihat apa yang ada di hadapannya. Bilik itu kosong, hanya tingkap pengudaraan yang terbuka luas. Di lantai,
Ada kesan tapak kaki yang masih basah. Dia lari. Perempuan gila tudah lari, jeritnya. Tiada lagi kelembutan dalam suaranya. Sebaliknya, hanya ada kemarahan seekor pemangsa yang kehilangan mangsanya di depan mata. Wajahnya yang tampan kini hodoh dipenuhi amarah, dan kedua-dua matanya merah menyala. Dia lari kemana, dengan perut besar macam tuh? Salah seorang konconya, seorang dokter, juga berlari datang dengan cemas. Cari dia. Semua berpecah dan cari. Dia tak mungkin dah keluar dari hospital. Harris menjerit, memberi arahan kepada konco-konconya dan para juru rawat. Panggil pengawal. Tutup semua pintu keluar masuk. Periksa setiap bilik, setiap sudut, cari dia walau apa cara sekalipun. Dan para penonton sekalian, satu adegan kejar-mengejar yang mendebarkan bermula, dengan seluruh hospital sebagai pentasnya. Bunyi walkie-talkie pasukan pengawal kedengaran riuh, diselangi suara panggilan di sana-sini. Berpuluh-puluh pengawal keselamatan, juru rawat, dan Harris sendiri melancarkan operasi pencarian besar-besaran. Ketika itu, saya sedang bersembunyi di sebalik timbunan sisa klinikal yang berbau busuk. Saya boleh dengar bunyi tapak kaki yang cemas dan suara memanggil nama saya. Saya memeluk perut dan menahan nafas. Jantung saya rasa seperti mahu pecah setiap kali mendengar bunyi yang paling kecil sekalipun. Saya melihat dengan jelas wajah sebenar suami idaman Malaya yang pernah saya puja. Dia bukan lagi suami yang mencari istrinya dengan penuh kerisauan. Dia adalah seorang pemburu yang hilang akal karena rancangannya gagal, seekor syaitan. Saya terdengar suaranya yang menggeram dari walkie-talkie seorang pengawal berdekatan. Periksa bilik mayat dan laluan kecemasan bawah tanah betul-betul, dia tak mungkin pergi jauh. Bilik mayat. Dia terfikir sampai ke situ. Kini, hanya ada satu perkara di dalam kepalanya. Tangkap saya dan tutup mulut saya selama-lamanya. Saya mengetap bibir kuat-kuat supaya tidak mengeluarkan sebarang bunyi rintihan. Saya tahu saya tidak boleh bersembunyi di sini selamanya. Saya dan anak saya tidak akan dapat bertahan, saya mesti cari jalan keluar. Pada saat saya paling terdesak, seorang susuk tubuh yang saya kenali muncul. Ia adalah Hana, juru rawat yang membisikkan amaran kepada saya. Dia melihat sekeliling, kemudian bergegas ke arah saya. Puan, oke, cepat ikut saya, cepat. Saya tiada pilihan lain. Saya mengangguk dan bangun dengan susah payah, berpaut pada tangannya. Dia membawa saya bukan ke arah pintu utama, tetapi ke arah sebuah lori kecil yang digunakan untuk mengangkut sisa klinikal. Naik ke dalam lori ini. Mungkin susah sikit, tapi ini satu-satunya cara untuk melepasi pondok pengawal. Saya teragak-agak seketika melihat ruang kargo yang gelap dan kotor. Tetapi apabila saya mendengar bunyi tapak kaki dan jeritan Haris yang semakin dekat, saya tidak boleh berlengah lagi. Saya mengetap gigi dan dengan bantuan Hana, saya memanjat masuk dengan susah payah. Hana menutup pintu kargo dengan cepat, hanya meninggalkan sedikit ruang untuk saya bernafas. Bahagian dalam kargo itu gelap gelita, dipenuhi bau busuk sisa perubatan. Saya duduk meringkuk di satu sudut, memeluk perut saya, menahan kesakitan dan ketakutan. Beberapa menit kemudian, saya mendengar bunyi engine dihidupkan. Lori mula bergerak. Apabila ia menghampiri pondok pengawal, jantung saya berdegup kencang seperti mahu meletup. Saya terdengar suara orang bercakap. Berhenti sekejap. Itu suara Haris. Ada apa, Encik? Kami nak pergi ke pusat pelupusan. Mungkin suara pemandu lori, rakan sekerja Hana. Buka pintu kargo. Aku rasa ada orang menyorok kat dalam. Haris menggeram dengan nada mengugut. Jantung saya rasa seperti berhenti berdegup. Habislah. Kali ini betul-betul dah habis. Saya menutup mata, bersedia untuk yang terburuk. Tetapi kemudian, suara Hana mencelah dengan sangat tenang. Encik Haris, apa yang Encik buat nih? Dalam tuh semua sisa klinikal berjangkit. Darah, kapas, jarum suntikan. Kalau dibuka dan jadi apa-apa, siapa nak bertanggung jawab? Kata-kata Hana nampaknya berkesan. Saya terdengar Haris menyumpah, kemudian berkata, baiklah, lepaskan. Tapi periksa semua kendaraan lain betul-betul. Lori itu mula bergerak perlahan semula dan akhirnya melepasi pagar besi hospital yang berat. Kami sudah berada di luar. Buat masa ini, kami selamat. Saya bersandar pada dinding lori, tercungap-cungap. Air mata ketakutan dan kelegaan mengalir di pipi saya. Adegan kejar-mengejar yang mendebarkan telah berakhir, tetapi saya sedar.
Pertarungan sebenar saya baru saja bermula. Lori sisa klinikal itu membawa saya jauh dari hospital neraka itu, melalui jalan yang beralun. Di dalam ruang kargo yang gelap dan kotor, saya meringkuk sambil memegang perut yang semakin kerap mengeras. Campuran kesakitan fisikal dan panik mental membuatkan saya hampir pengsan. Saya tidak tahu kemana lori ini membawa saya, atau sama ada saya boleh benar-benar mempercayai juru rawat yang tidak saya kenali ini. Tetapi pada saat itu, saya tiada pilihan lain. Apa sahaja lebih baik daripada tinggal di sana dan berhadapan dengan syaitan bertopengkan suami. Selepas kira-kira 15 menit, lori itu berhenti di sebuah lorong yang sunyi. Pintu kargo dibuka, dan cahaya lampu jalan yang malap membuatkan saya mengecilkan mata. Juru rawat Hana berdiri di situ, wajahnya masih pucat ketakutan. "Puan, cepat keluar, cepat." Dia tergesa-gesa memapah saya turun. Saya hampir tidak berdaya untuk berdiri. Kontraksi semakin kuat. "Awak? Awak siapa? Kenapa? Kenapa awak tolong saya?" Saya bertanya dengan suara yang tersekat-sekat. "Sekarang bukan masa untuk bercakap," kata Hana dengan cemas. "Suami Puan mungkin akan dapat kesan Lorini tak lama lagi. Kita kena cepat pergi dari sini. Saya dah panggil taksi. Taksi tu tunggu kat depan lorong. Saya akan bawa Puan ke tempat yang selamat." Dia hampir memapah saya sepenuhnya. Berjalan terhuyung-hayang ke arah mulut lorong. Sebuah taksi sedang menunggu di sana. Hana menolak saya masuk ke tempat duduk belakang dan dia juga bergegas naik. Dia memberikan satu alamat di kawasan lain kepada pemandu. Taksi itu meluncur laju ke dalam kegelapan malam, meninggalkan lori sisa dan mimpi ngeri tadi. Di dalam taksi, setelah berasa sedikit selamat, barulah saya dapat melihat wajah penyelamat saya dengan jelas. Hana seorang gadis muda, mungkin baru beberapa tahun tamat pengajian. Wajahnya yang baik dan matanya yang lembut kini diukir dengan ketakutan yang mendalam. Dia tidak henti-henti menoleh ke belakang seolah-olah ada yang mengejar. "Terima kasih, Hana. Terima kasih banyak-banyak. Awak dah selamatkan kami." Saya menggenggam tangannya yang menggigil. "Tapi sebenarnya apa yang berlaku? Kenapa suami saya?" Hana menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah mengumpul kekuatan. Dia memandang saya, matanya dipenuhi rasa simpati dan bersalah. "Puan Maya, apa yang akan saya ceritakan ini mungkin sangat mengejutkan, tapi Puan perlu tahu kebenarannya. Suami Puan, Encik Haris, bukan seperti yang Puan sangkakan. Dia seekor syaitan. Kerana ingin tahu, dia bersembunyi dan mencuri dengar. Dia kaku apabila menyadari salah seorang daripada mereka adalah suami saya, Haris, lelaki yang terkenal di seluruh hospital sebagai suami idaman Malaya. Seorang lagi adalah Dr. Anwar, pakar bius. Dr. Anwar, kali ini pun saya harapkan bantuan dokter." Suara Haris kedengaran sangat perlahan tetapi penuh dengan perhitungan. Semuanya ikut skrip lama. Jadikan ia nampak seperti kemalangan perubatan yang sangat jarang berlaku. Pendarahan teruk selepas bersalin kerana keadaan pesakit yang lemah. Semuanya mesti nampak semula jadi, tanpa sebarang kecacatan. "Jangan risau," jawab Dr. Anwar dengan suara yang sedikit teragak-agak. "Tapi kali ini, bayaran insuransinya sangat besar." "Tak apa ke?" Saya risau sikit. "Risau apa?" Haris ketawa sinis. Hana berkata dia meremang bulu roma mendengar ketawa itu. "Kes yang lepas pun selesai dengan begitu bersih. Kan? Tak ada siapa yang syak. Kali ini pun sama. Lepas kerja selesai, saya tak akan kedekut. Jumlahnya cukup untuk dokter hidup senang seumur hidup." Hana berkata pada masa itu dia terlalu takut sehingga tidak dapat bernafas dengan betul. Dia tidak tahu apa itu skrip lama atau kemalangan perubatan, tetapi dia pasti mereka sedang merancang sesuatu yang ngeri terhadap seorang pesakit. Namun, dia tidak tahu siapa mangsanya. Sehinggalah dia secara tidak sengaja melihat rekod perubatan saya. Suami, Haris bin Iskandar, dokter yang merawat, Dr. Kamal, dan dalam senarai pasukan pembedahan, nama pakar bius, Dr. Anwar. Semua kepingan teka-teki itu bercantum. Mangsa konspirasi itu adalah saya. Hana panik. Dia mahu melaporkannya, tetapi dia takut. Dia hanyalah seorang juru rawat junior yang tidak berkuasa, tiada bukti, tiada pengaruh. Melawan seorang ahli perniagaan kaya dan seorang dokter berpengaruh di hospital adalah seperti telur di hujung tanduk. Dia takut akan tindak balas, kehilangan pekerjaan, atau sesuatu yang lebih buruk. Tetapi hati nuraninya sebagai seorang pengamal perubatan, sebagai seorang manusia,
tidak membenarkannya berdiam diri. Dia tidak sanggup melihat seorang ibu dan bayi yang bakal lahir dibunuh dengan begitu kejam. Dia memutuskan untuk bertindak. Saya banyak berpikir, kata Hana kepada saya, matanya berkaca-kaca. Saya tak tahu nak buat apa. Nak lapor polis, tiada bukti. Nak beritahu Puan Maya terus. Saya takut Puan tak percaya, dan nanti dia akan perasan dan bertindak lebih awal. Satu-satunya cara yang saya terfikir ialah memberi amaran pada saat-saat akhir, betul-betul sebelum Puan masuk ke dalam perangkap itu. Saya sengaja buat-buat terlanggar untuk dapat peluang berbisik di telinga Puan. Maafkan saya, itu sahaja yang mampu saya lakukan. Saya mendengar cerita Hana dan seluruh badan saya terasa sejuk. Gerak hati saya betul. Bisikannya bukan kata-kata gila, tetapi amaran antara hidup dan mati, satu kebenaran yang diperolehi melalui keberanian dan hati nurani seorang gadis yang tidak dikenali. Saya menggenggam tangan Hana erat. Suara saya tersekat. Hana, terima kasih. Terima kasih sebab selamatkan kami. Saya tak tahu macam mana nak balas budi awak seumur hidup saya. Jangan cakap macam tu, Hana menggelengkan kepala. Ini memang tanggung jawab saya. Sekarang, apa rancangan Puan? Bayi boleh lahir bila-bila masa saja? Saya diam seketika. Sebelum pergi ke hospital lain, saya perlu tahu lebih lanjut tentang skrip lama yang suami saya sebut tuh. Apa maksudnya? Saya memandang Hana dengan penuh harapan. Hana, dia kata kes yang lepas. Apa maksudnya? Adakah ada wanita lain sebelum saya? Hana kelihatan teragak-agak untuk bercerita lebih lanjut, tetapi melihat pandangan mata saya, dia mengeluh dan mula membuka mulut. Ini pun saya dengar dari juru rawat senior. Tapi lepas dengar perbualan suami Puan, saya yakin ini benar. Dan Hana menceritakan satu lagi rahasia yang lebih mengerikan. Rahasia tentang seorang wanita yang menjadi mangsa sebelum saya, seorang wanita yang tidak seberuntung saya. Kira-kira 3 tahun yang lalu, sebelum saya bekerja di hospital ini, Hana memulakan ceritanya dengan suara yang direndahkan, seolah-olah menceritakan kisah seram. Di jabatan sakit Puan Hospital ini, ada satu kejadian yang sangat tragis. Seorang ibu meninggal dunia di atas meja bedah, hanya beberapa menit selepas melahirkan anaknya. Jantung saya terasa seperti gugur. Meninggal dunia? Kenapa? Puncak kematian yang dicatatkan dalam rekod perubatan adalah kemalangan perubatan yang sangat jarang berlaku. Hana sengaja menekankan perkataan itu. Pesakit mengalami embolisme air ketuban. Ia komplikasi obstetrik yang sangat berbahaya dengan kadar kematian yang sangat tinggi. Pasukan bedah telah melakukan yang terbaik, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Bayinya bernasib baik, selamat, tetapi dipindahkan ke unit rawatan rapi neonatal Krana Pramatang. Kisah yang menyedihkan, kata saya, berasa simpati terhadap wanita malang itu. Ya, Hana mengangguk. Semua orang hanya menganggapnya sebagai satu kemalangan yang menyedihkan. Suami wanita itu sangat berduka, menguruskan semua pengebumian dengan baik, mengucapkan terima kasih kepada pasukan perubatan dan tidak membuat sebarang bantahan. Kisah itu perlahan-lahan dilupakan. Saya pun hanya dengar sepintas lalu dari senior dan tidak ambil peduli, sehinggalah saya terdengar perbualan suami Puan Maya. Tunggu sekejap. Saya tiba-tiba merasakan seram sejuk merayap di tulang belakang saya. Suami wanita itu, lelaki itu, Hana memandang saya dengan pandangan penuh simpati. Lelaki itu, suami yang sangat berduka, yang memainkan peranannya dengan begitu sempurna, adalah Haris bin Iskandar. Seluruh badan saya terasa seperti terkena renjatan elektrik. Tak mungkin. Awak bergurau, kan? Tak mungkin dia. Saya tak bergurau, Puan Maya, suara Hana tegas. Saya curi-curi periksa rekod lama, nama suami tercatat dengan jelas. Haris bin Iskandar, dan nama wanita itu, Julia binti Kasim. Dia memperkenalkan Julia sebagai tunangnya. Mereka belum berkahwin secara rasmi, tetapi sudah tinggal bersama. Julia, nama yang asing, tetapi kini menjadi nama yang membuatkan saya meremang. Ada wanita lain sebelum saya. Seorang wanita yang mengandungkan anak Haris, yang terbaring di atas meja bedah yang sama, tetapi dia tidak seberuntung saya. Dia mati. Kemalangan perubatan yang jarang berlaku. Skrip lama. Kes yang lepas pun selesai dengan begitu bersih. Semua kata-kata Haris yang Hana dengar kini bercantum menjadi satu kebenaran yang amat mengerikan. Kematian Julia bukan satu kemalangan. Ia adalah satu pembunuhan.
Satu pembunuhan yang dilakukan di bawah samaran komplikasi obstetrik yang sempurna, dan Dokter Kamal yang membedahnya, serta Dokter Anwar yang menguruskan pembiusan, adalah konco-konconya. Mereka telah melakukannya sekali, dan kini mereka coba mengulanginya kepada saya. Saya terduduk di kerusi taksi, pikiran saya kosong. Lelaki yang saya cintai, suami idaman Malaya, rupa-rupanya seorang pembunuh bersiri. Dia membunuh wanita yang mengandungkan anaknya, dan kini dia coba membunuh saya dan bayi kami yang belum lahir. Kenapa? Saya bertanya dengan suara yang lemah, satu soalan yang tiada harapan. Kenapa dia buat semua ini? Sebab duit? Dia kan CEO syarikat. Dia bukan orang yang tak cukup duit. Hana memandang saya dengan pandangan yang mengandungi sesuatu yang lebih ngeri. Puan Maya, Puan ada ambil insurans nyawa tak? Soalan Hana itu seperti tukul yang menghentam kepala saya yang keliru. Insurans nyawa. Tiba-tiba saya teringat. Insurans nyawa. Apabila saya mengulangi dua perkataan itu, satu kenangan yang hampir saya lupakan, terkubur di bawah kebahagiaan 10 bulan yang lalu, muncul semula dengan begitu jelas dan menyeramkan. Kira-kira 6 bulan yang lalu, ketika saya hamil 3 bulan dan sedang teruk mengalami alahan. Suatu petang, Haris pulang ke rumah dengan wajah yang sangat serius, berbeza dari biasa. Dia tidak terus ke dapur seperti selalu, sebaliknya duduk di sebelah saya di sofa dan memegang tangan saya. Suaranya rendah dan penuh dengan kerisauan yang tulus. Sayang, Abang dah banyak berpikir. Bila pikirkan yang kita akan jadi ibu bapak tak lama lagi, rasa tanggung jawab Abang jadi lebih besar. Hidup nih kita tak tahu apa akan jadi, kan? Bahaya boleh datang bila-bila masa. Ketika itu, saya yang sedang mabuk dengan kebahagiaan bakal menjadi ibu, dengan naifnya menyandarkan kepala di bahunya. Abang, kenapa cakap macam tuh? Kita kan hidup selesa sekarang. Perniagaan Abang stabil, saya pun ada sikit simpanan. Apa yang nak dirisaukan? Dia mengeluh. Satu keluhan yang berat dan penuh keresahan. Dia mengusap lembut kepala saya. Abang tahu. Tapi lebih baik beringat sebelum kena. Abang nak, kalau apa-apa jadi pada Abang, sayang dengan anak kita tetap dapat hidup dalam keadaan terbaik, tanpa kekurangan apa-apa. Dia berhenti seketika dan memandang tepat ke mata saya. Pada masa itu, saya pikir pandangan matanya dipenuhi cinta dan tanggung jawab. Abang ada buat kajian sikit tentang insurans nyawa. Abang rasa lebih baik kita ambil satu. Ini bukan saja persediaan untuk sebarang risiko, tapi juga satu pelaburan yang kukuh untuk dana pendidikan anak kita nanti. Para penonton sekalian, bayangkan. Seorang suami yang begitu prihatin dan berpandangan jauh semasa istri sedang hamil. Wanita mana yang tidak akan terharu? Pada masa itu, saya cair sepenuhnya dengan keprihatinannya. Saya pikir saya sangat bertuah, bertemu dengan lelaki yang bukan sahaja mencintai saya, tetapi juga mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap keluarga. Sayang rasa macam mana? Tanyanya dengan suara penuh harapan. Abang dah jumpa satu produk dari syarikat insurans antara bangsa yang sangat dipercayai. Jumlah perlindungannya sangat besar, tapi bayaran tahunannya pun agak tinggi. Tapi jangan risau, semua kos biar Abang yang tanggung. Sayang cuma perlu setuju dan tanda tangan. Bagaimana mungkin saya menolak cadangan yang dipenuhi dengan cinta dan tanggung jawab seperti itu? Tanpa teragak-agak, saya bersetuju sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, seorang agen insurans yang berpakaian kemas datang sendiri ke rumah kami. Haris duduk di sebelah saya, mendengar penjelasan bersama-sama. Dia kelihatan sangat arif, tidak henti-henti bertanya tentang butiran perlindungan dan syarat-syarat. Kemudian, dia menerangkan satu persatu kepada saya yang langsung tidak tahu apa-apa tentang bidang ini. Katanya, jangan risau, sayang. Abang dah periksa semua dengan teliti. Kontrak ini sangat menguntungkan kita, dan saya menandatanganinya. Tanpa membaca dengan teliti tulisan kecil dan padat di dalamnya, saya menandatangani kontrak insurans nyawa yang tebal itu. Karena saya percaya sepenuhnya pada pilihan suami saya. Apa yang saya ingat samar-samar, jumlah perlindungan kontrak itu sangat besar, dan jika apa-apa berlaku kepada saya, satu-satunya benefisiari adalah Haris bin Iskandar. Kini, apabila Hana menyebut tentang perkara itu, kenangan itu kembali dengan begitu jelas dan menyeramkan. Ya, saya ada ambil. Saya berkata kepada Hana dengan tergagap-gagap. Suara saya tidak seperti suara saya. Kira-kira 6 bulan yang lalu, dia yang suruh ambil.
Berapa jumlah perlindungannya? Suara Hana serius, seolah-olah bersedia untuk memberikan pukulan terakhir. Saya tak ingat dengan tepat. Mungkin, jumlah yang sangat besar. Mungkin Rm 20 juta? Rm 20 juta. Apabila nomor itu keluar dari mulut Hana, ia bukan lagi nomor biasa. Ia adalah satu hukuman mati, satu penjelasan berdarah untuk segalanya. Macam mana awak tahu? Saya bertanya dengan suara yang lemah, walaupun saya sudah tahu jawabannya. Sebab itu jumlah yang saya dengar, kata Hana. Suaranya bergetar dengan ketakutan dan kemarahan. Saya dengar dengan jelas dalam perbualan suami Puan dengan Dr. Anwar. Haris kata, kontrak Rm 20 juta kali ini, kita tak boleh lepaskan. Saya harapkan kepakaran dokter sahaja. Rm 20 juta. Jumlah yang tidak dapat dibayangkan, cukup untuk menjadikan manusia biasa menjadi syaitan. Sekarang, barulah saya faham segalanya. Semuanya menjadi begitu jelas. Cintanya, jagaannya, kesempurnaan selama 10 bulan, semuanya adalah lakonan. Lakonan untuk menenangkan saya, membuatkan saya menandatangani kontrak insurans itu dengan rela hati, dan kemudian berjalan masuk ke dalam babak terakhirnya, meja bedah, dengan rela hati. Dia tidak mencintai saya. Dia hanya mencintai nomor Rm 20 juta itu. Anak dalam kandungan saya, baginya, bukan buah cinta. Ia hanyalah syarat yang perlu, pemangkin untuk mengaktifkan kontrak insurans dan menjadikan kematian semasa bersalin kelihatan lebih munasabah. Jadi, Julia? Saya bertanya dengan suara yang tersekat di kerongkong. Sama juga, Hana mengeluh. Matanya dipenuhi simpati yang mendalam terhadap wanita yang telah tiada itu. Selepas mendengar perbualan itu, saya tak boleh duduk diam. Saya ambil risiko dan menyelinap masuk ke bilik simpanan rekod lama. Dan saya menemuinya. Salinan kontrak insurans nyawa yang dikepilkan bersama rekod kematian Julia. Mungkin suami Puan serahkannya untuk urusan hospital. Kontrak itu juga dibuat hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. Jumlah perlindungannya tidak sebesar Puan, tetapi masih besar, Rm 4 juta. Dan beneficiarinya, sudah tentu, Haris bin Iskandar. Kini, segalanya jelas. Ini adalah satu senario pembunuhan bersiri yang sistematik dan berulang kali dilakukan untuk menuntut uang insurans. Dia adalah seorang pemburu kejam, serigala berbulu domba. Dia secara khusus menyasarkan wanita-wanita yang naif, mempunyai latar belakang keluarga yang ringkas, dan tiada tempat bergantung. Dia menipu mereka dengan topeng cinta yang sempurna, dan apabila mereka mempercayainya sepenuhnya dan mengandungkan anaknya, dia akan menuntut keuntungan dengan menolak mereka ke arah kematian. Julia adalah mangsa pertama, dan saya hampir menjadi yang kedua. Kesakitan kebenaran itu bercampur dengan kontraksi, hampir membuatkan saya hilang kewarasan, tetapi saya tidak boleh rebah. Saya mengetap gigi, menggenggam penumbuk sehingga kuku saya menembusi tapak tangan dan berdarah. Kesakitan fisikal sekarang ini tidak ada apa-apanya berbanding dengan kesakitan jiwa saya. Kesakitan itu bertukar menjadi kemarahan yang meluap-luap. Aku mesti hidup. Aku mesti hidup untuk membongkar topeng syaitan itu. Aku mesti hidup untuk menuntut keadilan bagi Julia dan mangsa-mangsa lain yang belum aku ketahui. Hana, saya menggenggam tangannya erat. Mata saya menyala dengan api yang tidak pernah ada sebelum ini. Tolong bawa saya ke rumah kawan saya. Cepat. Kita tak ada banyak masa. Taksi itu menukar haluan, membawa saya ke satu-satunya tempat yang boleh saya percayai pada saat ini. Peperangan saya untuk melindungi nyawa anak saya dan menuntut keadilan, baru sahaja bermula. Alamat yang saya berikan kepada pemandu taksi adalah rumah satu-satunya sahabat karib saya, Diana. Diana dan saya bukan sekadar kawan sejak zaman sekolah, tetapi sudah seperti adik-beradik. Dialah satu-satunya keluarga saya di Bandar Kuala Lumpur yang asing ini. Saya kehilangan ibu bapa sejak kecil dan dibesarkan oleh nenek, jadi saya tidak mempunyai ramai kawan, tetapi mempunyai seorang kawan seperti Diana sudah lebih dari cukup. Perwatakannya sangat berbeza dengan saya. Jika saya seorang yang pendiam dan introvert, Diana pula seorang yang lantang, berterus terang, dan tajam pemikirannya. Dia kini seorang wartawan penyiasat terkenal di sebuah akhbar harian terkemuka. Saya tahu, dalam keadaan ini, hanya Diana yang boleh membantu saya. Taksi itu berhenti di hadapan sebuah kompleks pangsapuri lama tempat Diana tinggal seorang diri. Dia sukakan kebebasan dan belum mahu terikat dengan perkawinan. Saya membayar tambang dan dengan bantuan Hana,
Saya memanjat tangga ke tingkat 3, tempat rumah Diana berada. Kontraksi semakin kuat, dan setiap anak tangga terasa seperti satu penyiksaan. Ding dong. Hana menekan loceng pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan Diana muncul, masih berpakaian tidur dengan rambut yang sedikit kusut. Dia tergama melihat saya, dengan perut sarat, basah kuyup dengan peluh, dan wajah pucat menahan kesakitan. Maya, ya Tuhan, kenapa dengan kau nih? Kenapa datang sini waktu macam nih? Bukankah kau dah pergi hospital nak bersalin? Diana, tolong aku. Hanya itu yang mampu saya katakan sebelum badan saya longlai dan hampir rebah. Diana dan Hana bergegas memapah saya masuk ke dalam rumah dan membaringkan saya di atas sofa panjang. Diana kelam kabut membawa air dan tuala. Apa yang dah jadi? Ceritakan aku. Mana suami kau? Kenapa dia biarkan kau seorang diri dalam keadaan macam ni? Saya sudah tiada tenaga untuk bercakap. Saya hanya memandang Hana, menghantar isyarat meminta tolong. Hana faham. Sambil mengelap peluh saya, dia mula menceritakan segala-galanya kepada Diana. Dari bisikan di hospital, pelarian yang mendebarkan, sehinggalah rahasia istri yang mati dan kontrak insurans Rm 20 juta. Diana duduk di hadapan, mendengar dengan senyap. Ekspresi wajahnya berubah dari terkejut, kepada ngeri, dan akhirnya kepada kemarahan yang tidak dapat disembunyikan. Matanya yang tajam sebagai seorang wartawan menyala seperti api. Kedua-dua tangannya digenggam erat. Apabila cerita Hana selesai, Diana tidak berkata apa-apa. Dia bangun dan berjalan mundar-mandir di dalam bilik, wajahnya tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Lama kemudian, barulah dia berhenti dan memandang tepat ke arah saya. Maya, kau boleh percaya ke cerita juru rawat ni? Aku percaya, jawab saya dengan suara yang lemah. Aku dah teringat semua kemalangan dulu tuh dengan kontrak insurans. Semuanya kena. Mendengar kata-kata saya, Diana tidak teragak-agak lagi. Celaka. Jantan tak guna. Dia menyumpah dengan kata-kata yang tidak pernah saya dengar daripadanya. Dari awal lagi aku dah rasa ada yang tak kena. Lelaki yang terlalu sempurna, terlalu baik, selalunya ada masalah. Tapi aku tak sangka dia nih syaitan betul. Diana datang ke sebelah saya, dan menggenggam tangan saya erat. Maya, jangan takut. Aku ada. Aku tak akan biarkan jantan tuh sentuh kau dengan anak kau. Dan aku janji, aku akan gunakan semua yang aku ada untuk dedahkan muka sebenar dia pada dunia, dan pastikan dia terima balasan yang setimpal. Kata-kata Diana yang kuat dan tegas itu seperti obat penenang bagi saya. Saya tahu saya tidak lagi bersendirian. Saya mempunyai seorang penyelamat yang berani, Hana, dan seorang sahabat karib yang juga wartawan tajam, Diana. Oke, perkara pertama yang kita kena buat, suara Diana kembali tenang seperti seorang wartawan profesional, adalah pastikan kau dan bayi selamat. Aku akan hubungi seorang dokter yang aku sangat percaya. Dia ada klinik persalinan sendiri. Kita pindahkan kau ke sana sekarang. Tempat tuh lebih selamat dari hospital dan privasi terjamin. Kelahiran anak kau mesti berlaku dalam keadaan yang selamat. Dia segera membuat panggilan telepon, dan hanya dalam masa 15 menit, sebuah ambulans swasta tiba di bawah. Saya diusung ke dalam kendaraan, dijaga oleh pasukan perubatan yang boleh dipercayai. Hana juga bersama kami. Katanya, dia tidak boleh kembali ke hospital lagi, takut akan tindak balas Haris. Dalam perjalanan, kontraksi semakin kuat, tetapi saya mengetap gigi dan bertahan. Saya memandang Diana, dia masih menggenggam tangan saya erat. Diana, lepas aku bersalin nanti. Apa kita nak buat? Diana memandang saya dengan mata yang tegas. Lepas kau selamat bersalin, barulah perang kita yang sebenar bermula. Aku akan geledah seluruh Kuala Lumpur ni untuk cari bukti jenayah dia. Percayakan aku. Saya mengangguk. Satu kepercayaan yang kuat timbul. Saya tahu jalan di hadapan akan sukar, tetapi saya tidak lagi takut. Demi anak saya, demi Julia, dan demi diri saya sendiri, saya akan berjuang hingga ke akhirnya. Klinik persalinan swasta yang disyorkan oleh Diana adalah tempat yang sangat selamat dan terjamin privasinya. Di sana, di bawah jagaan rapi pasukan perubatan yang berdedikasi, saya selamat melahirkan seorang bayi lelaki yang sihat dan comel. Ibu dan anak, kedua-duanya sihat. Saat saya memeluk anak saya dan mendengar tangisan pertamanya, segala kesakitan dan ketakutan di dalam diri saya seolah-olah hilang. Saya menangis,
tetapi ia adalah air mata kebahagiaan dan kesyukuran. Anakku, malaikat kecilku, inilah sebab dan sumber kekuatan untuk saya terus berjuang. Sementara saya pulih di klinik, Diana memulakan penyiasatannya sendiri. Dia tidak membazir walau sesaat pun. Dengan gerak hati yang tajam sebagai seorang wartawan penyiasat, keazaman, dan kemahiran mencari berita yang hebat, dia mula mengupas lapisan demi lapisan kulit lelaki sempurna bernama Haris bin Iskandar. Dan para penonton sekalian, kebenaran yang Diana temui adalah jauh lebih dahsyat dan mengejutkan daripada apa yang saya dan Hana bayangkan. Ini bukan sekadar kisah seorang suami jahat yang membunuh demi uang. Ini adalah kisah seekor syaitan sebenar, seorang penipu profesional yang mereka cipta senario jenayahnya dengan begitu teliti dan kejam. Siasatan Diana bermula dengan nama mangsa yang meninggal dunia 3 tahun lalu, Julia binti Kasim. Dia menggunakan semua kenalannya dalam industri insurans dan polis untuk mendapatkan akses kepada dokumen tuntutan insuransnya, dan dari muka surat pertama dokumen itu, satu kejanggalan yang ketara ditemui. Maklumat pribadi Julia, terutamanya maklumat keluarga dan saudara mara, semuanya kosong atau diisi dengan maklumat yang sangat samar dan tidak dapat disahkan. Dia digambarkan seolah-olah seorang anak yatim piatu yang tiada tempat bergantung. "Tengok nih, Maya," kata Diana melalui telepon. Suaranya tenggelam dalam pikiran. Inilah kuncinya. Dia tak sasar sebarangan orang. Dia secara khusus menyasarkan wanita yang latar belakang keluarganya ringkas, hampir tiada saudara mara, atau langsung tiada. Sebabnya, supaya bila mereka mati, tiada siapa yang akan menangis untuk mereka, tiada siapa yang akan mempersoalkan, tiada siapa yang akan menuntut keadilan. Supaya semuanya mudah dilupakan, analisis Diana itu menusuk jantung saya seperti pisau. Saya meremang. Saya juga mangsa yang sempurna mengikut kriterianya. Saya juga yatim piatu, dan satu-satunya saudara-saudara saya adalah nenek yang sudah tua di kampung. Dia melihat bukan cinta dalam diri saya, tetapi peluang, seorang mangsa yang ideal untuk senarionya. Diana tidak berhenti di situ. Dia menggali lebih dalam ke dalam masa lalu Haris. Dia menjejaki semua rekod keuangannya, akaun bank, urus niaga saham, malah urusan perniagaannya. Dan satu lagi fakta yang mengejutkan terbongkar. Haris bukanlah seorang pakar keuangan yang cekap seperti yang dibanggakannya. Syarikat perdagangan yang diketuinya hanyalah sebuah syarikat cengkerang, sebuah syarikat palsu yang ditubuhkan untuk pengubahan uang haram. Semua hartanya, kondominium mewah, kereta import, bukan diperoleh melalui perniagaan yang sah. Jadi, dari mana datangnya uang itu? Jawabannya adalah dari kontrak insurans, dan Julia bukanlah mangsa pertama. Dengan menyemak semula rekod pembayaran insurans nyawa bernilai tinggi sepanjang 10 tahun yang lalu dan membandingkannya dengan rekod kemalangan dan kematian yang mencurigakan, Diana menemui satu corak jenayah, satu senario yang berulang dengan begitu menakutkan. Mangsa pertama bukanlah Julia, tetapi seorang wanita bernama Helena. 7 tahun yang lalu, dia juga seorang anak yatim piatu yang bekerja sebagai pramugari. Dia meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya yang tragis. Orang yang memandu pada hari itu adalah Haris. Dia hanya mengalami kecederaan ringan, manakala Helena tidak kembali selama-lamanya. Puncak kemalangan disimpulkan sebagai kecuaian memandu. Dan selepas kematiannya, Haris mewarisi uang insurans hampir Rp4 juta. Mangsa kedua adalah seorang wanita bernama Sofia. 5 tahun yang lalu, dia seorang guru tadika yang baik hati, mempunyai keluarga di kampung. Dia lemas secara tidak sengaja semasa bercuti di Langkawi bersama tunangnya, Haris. Kematiannya disimpulkan sebagai kemalangan akibat kekejangan semasa berenang. Dan sekali lagi, Haris menuntut uang insurans yang besar, kali ini berjumlah Rp6 juta. Dan 3 tahun yang lalu, Julia. Kemalangan perubatan yang jarang berlaku, Rp8 juta. Semua mangsa mempunyai persamaan, muda, cantik, latar belakang keluarga yang ringkas, dan tiada saudara mara yang akan campur tangan. Dan setiap kematian dilakukan di bawah samaran kemalangan atau kejadian malang yang sempurna. Tiada jejak, tiada syak wasangka. Suami saya yang sempurna, Haris, rupa-rupanya adalah syaitan bertopengkan manusia, seorang Bluebeard versi modern. Dia tidak membunuh istri-istrinya karena cemburu. Dia membunuh mereka karena uang. Dia menganggap wanita-wanita yang mencintai dan mempercayainya hanyalah alat, barang pakai buang untuk rancangan pengumpulan harta haramnya.
Dia membina kekayaan dan kerjayanya di atas kubur wanita-wanita yang tidak berdosa, di atas darah dan air mata mereka. Saya menggigil seluruh badan mendengar fakta-fakta yang disampaikan oleh Diana melalui telepon. Kemarahan kini bertukar menjadi ketakutan yang melampau. Saya bukan sekadar berkahwin dengan seorang pembunuh. Saya telah berkahwin dengan seekor raksasa, seorang pembunuh bersiri berdarah sejuk. Diana, apa aku nak buat sekarang? Tanya saya. Suara saya pecah. Bertenang, Maya, suara Diana di hujung talian masih tegas. Sekarang kita dah nampak gambaran penuh. Tapi ini semua masih lagi andaian dan perkaitan kita. Untuk dedahkan pada dunia dan buat dia terima balasan, kita perlukan bukti yang tidak boleh disangkal. Kita perlukan saksi. Kita kena cari keluarga mangsa-mangsa itu dulu. Terutamanya keluarga Julia, kes dia yang paling baru. Mesti mereka boleh berikan petunjuk penting, mencari keluarga Julia. Dalam keadaan di mana semua maklumat dalam dokumen telah dipalsukan, ia bukan satu tugas yang mudah. Tetapi bagi seorang wartawan penyiasat seperti Diana, tiada yang mustahil. Dia memulakan satu lagi perjalanan. Satu perjalanan menjejaki masa lalu, mencari suara-suara yang telah terkubur, untuk menuntut keadilan bagi roh-roh yang tidak tenteram. Sementara saya dan anak saya dilindungi dengan selamat di klinik persalinan, Diana memulakan perjalanannya untuk mencari jejak Julia. Ia seperti mencari jarum di dalam timbunan jerami. Semua maklumat dalam rekod perubatan dan dokumen insuransnya telah dimanipulasi dengan licik oleh Haris. Dia sengaja menghapuskan semua jejak, menjadikan Julia seorang anak yatim piatu tanpa asal-usul, supaya tiada siapa yang akan mencarinya selepas dia mati. Tetapi dia terlalu memandang rendah pada ketabahan seorang wartawan. Diana tidak bermula dari maklumat yang dipalsukan itu, dia bermula dari satu petunjuk yang sangat kecil, petunjuk yang mungkin Haris sendiri tidak jangkakan. Ia adalah gambar terakhir yang Julia muat naik di media sosial, beberapa hari sebelum kematiannya. Dalam gambar itu, dia berada di hadapan sebuah kafe kecil dengan pokok bunga kertas yang cantik. Dan kapsennya berbunyi, "Ketenangan ada di sini, di pangkuan ibu. Ketenangan ada di sini." Ayat ini menandakan tempat itu bukanlah sebuah kafe yang sibuk di Kuala Lumpur. Ia adalah kampung halamannya. Diana mengezum gambar itu, coba mencari butiran yang paling kecil. Dan akhirnya, pada papan tanda kafe itu, dia menemui nama sebuah daerah yang ditulis dengan sangat kecil. Sebuah daerah kecil di sebuah negeri yang jauh. Tanpa teraga-aga, Diana menaiki bas seorang diri ke sana. Seharian suntuk dia merayau di daerah kecil itu, menunjukkan gambar Julia kepada orang ramai, dan akhirnya, nasib menyebelahinya. Seorang pemilik kedai kopi mengenali wanita dalam gambar itu. Oh, ini Julia. Anak Pakcik Kasim dengan Makcik Limah yang duduk kat hujung kampung tu. Budak baik, cantik. Dengar kata pergi kerja kat KL, dah jumpa calon suami orang kaya. Tapi tak panjang umur, dengar cerita dah meninggal awal. Akhirnya, ditemui. Julia bukan anak yatim piatu, dia mempunyai keluarga, sebuah keluarga miskin di sebuah kampung terpencil. Diana mencari rumah Pakcik Kasim dan Makcik Limah. Ia sebuah rumah papan usang di tepi sebatang sungai kecil. Yang menyambutnya adalah sepasang suami istri tua yang wajahnya dipenuhi kedutan akibat kehidupan yang sukar dan kesedihan kehilangan anak. Apabila Diana memperkenalkan dirinya sebagai wartawan dan berkata dia sedang menyiasat tentang anak perempuan mereka, pasangan itu terkejut, tetapi kemudian menjemputnya masuk. Di atas sebuah almari, terdapat gambar Julia, seorang gadis muda yang cantik dengan senyuman yang ceria. Melihat senyuman itu, sukar untuk percaya hidupnya berakhir dengan begitu tragis, dan pasangan itu menceritakan kisah anak mereka kepada Diana. Sebuah kisah yang dipenuhi air mata dan penipuan. Julia adalah anak sulung, pandai belajar dan cantik, menjadi kebanggaan keluarga. Selepas tamat universiti, dia pergi ke Kuala Lumpur dengan impian untuk membantu ibu bapa dan adik-adiknya. Dan di sanalah dia bertemu Haris. Dalam cerita pasangan itu, Haris digambarkan seperti seorang putera raja. Tampan, kaya, dan sangat mencintai Julia. Dia beberapa kali pulang ke kampung untuk bertemu mereka, setiap kali datang membawa hadiah yang banyak dan berkelakuan sangat sopan. Dia berjanji akan memberikan kehidupan yang mewah kepada Julia dan akan menjaga keluarga mereka juga. Pasangan itu mempercayainya sepenuhnya, gembira karena anak mereka bertemu jodoh yang baik. Kemudian, Julia hamil, dan Haris sangat gembira.
Dia berkata mereka akan melangsungkan perkawinan besar-besaran tidak lama lagi, tetapi tragedi menimpa. Suatu hari, mereka menerima panggilan telepon daripada Haris. Berita sedih bahwa Julia telah meninggal dunia di atas meja bedah akibat komplikasi yang jarang berlaku. Masa tu, rasa macam langit runtuh, kata Mak Cik Limah teresak-esak, air mata membasahi pipinya. Kami bergegas naik bas ke KL. Si Haris sudah siapkan semua urusan pengebumian. Dia melutut depan kami, menangis-nangis, salahkan diri sendiri sebab tak dapat jaga istri dengan anak dia baik-baik. Tengok dia sedih macam tu, kami pun tak sampai hati nak salahkan dia. Dia uruskan pengebumian anak kami dengan begitu baik, sambung Pak Cik Kasim dengan suara yang serak. Lepas tu, dia bagi kami duit yang sangat banyak, Rp400.000. Katanya duit sagu hati, tanda dia nak jaga kami ganti anak kami. Dia suruh anggap dia macam anak sendiri. Dia suruh kami jangan sedih sangat. Anggap saja anak kami tak panjang umur. Macam mana kami nak syak budak sebaik dan bertanggung jawab macam tu? Rp400.000. Bagi sebuah keluarga miskin, ia adalah jumlah yang sangat besar. Dia telah membeli kesunyian mereka dengan uang berdarah anak mereka. Dia memainkan lakonan duka dengan begitu sempurna sehingga ibu bapa mangsa sendiri tidak mengesyaki apa-apa. Malah, mereka menganggapnya sebagai menantu yang baik, seorang penyelamat. Diana mendengar cerita itu dengan perasaan marah dan sedih. Dengan berhati-hati, dia mula menceritakan kebenaran kepada pasangan itu. Cerita tentang saya, anak dalam kandungan saya, kontrak insurans Rp20 juta, dan skrip lama yang diketahuinya. Pada mulanya, Pak Cik Kasim dan Mak Cik Limah tidak percaya. Mereka fikir Diana mereka-reka cerita untuk memburukkan menantu mereka yang baik. Tetapi apabila Diana menunjukkan bukti-bukti, dokumen insurans, artikel berita tentang kemalangan-kemalangan lain yang mencurigakan, mereka mula goyah. Dan apabila Diana memainkan rakaman suara saya, seorang wanita yang juga syarat mengandung dan terpaksa melarikan diri dari suami yang sempurna, mereka rebah sepenuhnya. Mak Cik Limah terduduk di lantai dan meraung sekuat hati. Anak aku, Julia, kenapa kau mati macam ni, nak? Pak Cik Kasim terduduk kaku di kerusi, menutup muka dengan kedua-dua belah tangannya. Bahunya yang kurus terhinjut-hinjut. Kebenaran telah terbongkar, tetapi ia terlalu kejam dan zalim. Mereka bukan sahaja kehilangan anak dan cucu, malah mereka telah ditipu dan dipermainkan selama 3 tahun oleh pembunuh anak mereka sendiri. Kesedihan dan kemarahan memuncak. Cik wartawan, apa yang awak nak kami buat sekarang? Pak Cik Kasim mengangkat kepala. Matanya yang merah menyala dengan api kebencian. Saya nak bawa dia ke muka pengadilan, jawab Diana dengan tegas. Saya nak pastikan dia terima balasan yang setimpal. Tapi untuk itu, saya perlukan bantuan Pak Cik dan Mak Cik. Sudi tak Pak Cik dan Mak Cik bersama saya menuntut keadilan untuk Julia? Pasangan itu saling berpandangan, kemudian mengangguk dengan tegas. Air mata telah bertukar menjadi keazaman. Mereka tidak akan berdiam diri lagi. Mereka akan berdiri bersama saya, seorang lagi mangsa, untuk merobek topeng syaitan itu. Suara-suara mangsa akhirnya mula kedengaran. Pertemuan dengan ibu bapak Julia menjadi titik perubahan yang penting dalam perjuangan kami. Kini, saya tidak lagi berjuang seorang diri. Di sisi saya, ada wartawan tajam Diana, dan saksi berani Hana. Dan kini, keluarga mangsa lain yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan juga bersama kami. Kami telah menjadi satu pakatan. Satu pakatan yang diikat oleh air mata, kehilangan, dan keazaman yang teguh untuk membuat Haris membayar atas jenayahnya. Selepas pulang dari sana, Diana segera mengatur satu pertemuan rahasia. Saya, Diana, dan ibu bapak Julia berkumpul bersama. Apabila saya pertama kali berhadapan dengan ibu bapak seorang wanita yang mati secara tidak adil karena lelaki yang sama, hati saya dipenuhi kesedihan yang tidak terhingga. Ibu Julia, Mak Cik Limah, memeluk saya erat. Kami berdua menangis teresak-esak. Air mata saya adalah air mata ketakutan karena baru terlepas dari ambang maut, manakala air matanya adalah air mata kesedihan kehilangan anak yang tidak dapat diganti. Kami adalah mangsa syaitan yang sama, pada waktu dan tempat yang berbeza. Selepas detik emosi itu, Diana membawa kami kembali ke realiti. Sekarang bukan masa untuk bersedih, katanya dengan suara yang serius. Kita ada saksi, ada record case, dan ada kaitan antara mangsa-mangsa. Secara teori,
Kita boleh lapor polis sekarang juga. Tetapi dia berhenti seketika dan memandang tepat ke arah saya. Haris tulicik macam musang, Maya. Dia dah bunuh sekurang-kurangnya 3 orang tanpa tinggalkan sebarang bukti langsung. Semua kematian disamarkan sebagai kemalangan. Kalau kita lapor sekarang, dia akan ditangkap, upah peguam terbaik dan coba lepaskan diri. Proses siasatan akan jadi sangat panjang, dan belum tentu dia akan dapat hukuman maksimum. Kita perlukan sesuatu yang tidak boleh disangkal. Pengakuan dia sendiri, pengakuan yang keluar dari mulut dia sendiri. Kata-kata Diana memang tepat. Saya sedar, untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada syaitan itu, kami tidak boleh bergantung pada bukti tidak langsung semata-mata. Kami perlu memasang perangkap. Satu perangkap terakhir untuk membuatkan dia membuka topeng sempurnanya sendiri. Dan satu rancangan yang berani dan teliti mula dirangka. Rancangan ini melibatkan kami semua. Ibu Bapak Julia akan memainkan peranan sebagai orang yang terdesak. Diana akan menyelaras keseluruhan situasi dan berhubung dengan polis. Dan saya akan menjadi umpan. Rancangan bermula. Pertama, Ibu Bapak Julia, mengikut arahan Diana, mula membuat kekecohan. Mereka tidak mencari Haris secara kasar. Sebaliknya, mereka tidak henti-henti meneleponnya, menangis teresak-esak mengatakan mereka terdengar cerita yang tidak baik tentang kematian anak mereka daripada seorang wartawan. Mereka menuntut untuk bertemu secara pribadi untuk berbincang. Pada mulanya, Haris berpura-pura sangat tenang. Dia masih menggunakan kata-kata memujuk dan menenangkan, berjanji akan menyiasat. Tetapi apabila panggilan semakin kerap, dan Bapak Julia mula membangkitkan isu insurans dan kemalangan perubatan, dia mula hilang sabar. Penyiasat persendirian yang diupah Diana melaporkan bahwa dia kelihatan sangat resah dan tidak henti-henti menelepon seseorang, mungkin konco-konconya di hospital. Apabila mangsa mula menunjukkan tanda-tanda keliru, tiba masanya untuk saya, si umpan, bertindak. Saya menggunakan telepon pakai buang dan SIM card baru untuk menghantar satu pesanan ringkas kepadanya. Pesanan yang pendek, tetapi cukup untuk membuatnya tidak senang duduk. Isinya, Haris, ini Maya. Saya tahu segalanya, tentang Julia, Helena, dan Sofia. Tentang kontrak insurans, tentang konspirasi awak di hospital hari itu. Demi anak saya tak nak besarkan hal ini. Esok malam pukul 8, datang seorang diri ke gudang terbiar di Pelabuhan Klang. Kita berunding. Kalau awak tak datang atau lapor polis, semua bukti yang saya ada akan terus pergi ke pihak berkuasa. Pilihan di tangan awak. Para penonton sekalian, saya mempertaruhkan segalanya pada pesanan ini. Saya menyasarkan 2 kelemahan terbesarnya, ketamakan dan ketakutan. Dia baru sahaja terlepas Rp20 juta dari insuran saya. Kini, dia berhadapan dengan risiko semua jenayahnya terbongkar, kehilangan segala-galanya, dan berdepan hukuman mati. Ketamakan dan ketakutan akan hukuman akan mendorongnya. Dia tidak akan mampu duduk diam. Dan seperti yang saya jangkakan, beberapa menit kemudian, balasan daripadanya tiba, hanya satu perkataan, baik. Dia telah memakan umpan. Tetapi saya dan Diana tahu, dia datang bukan untuk berunding. Bagi syaitan yang sudah biasa membunuh untuk menutup mulut, konsep rundingan tidak wujud. Dia datang untuk menghapuskan saya sekali lagi, untuk menghapuskan satu-satunya saksi yang menjadi ancaman terbesar kepada kebebasan dan harta bendanya yang banyak. Walaupun tahu akan bahayanya, kami tidak takut. Karena kali ini, saya tidak akan pergi seorang diri. Diana segera menghubungi seorang ketua pasukan detektif yang sangat dipercayainya dan memberitahu semua rancangan kami. Satu operasi tangkap basah dirancang secara rahasia. Lokasi yang saya pilih, gudang terbiar di Pelabuhan Klang, sunyi tetapi ideal untuk polis bersembunyi tanpa dikesan. Pada malam itu, saya akan pergi ke tempat yang dijanjikan. Tetapi di badan saya akan dipasang alat perakam suara mini berprestasi tinggi. Dan di sekeliling saya dalam kegelapan, mata-mata keadilan akan menunggu, bersedia untuk menebar jala mereka. Perangkap telah dipasang dengan sempurna. Umpan telah bersedia. Pemangsa yang terlalu tamak dan angkuh itu tidak sadar bahwa dia sedang melangkah masuk ke dalam kawasan perburuannya bukan sebagai pemburu, tetapi sebagai mangsa. Pertemuan takdir pada malam esok akan menjadi pengadilan terakhir untuk semua dosa-dosanya. Malam menyelubungi pelabuhan, membawa bersama angin laut yang masin dan kedinginan yang mencengkam. Gudang terbiar itu tertegak dalam kegelapan, seperti raksasa gergasi yang sedang menunggu dengan mulut ternganga.
Udara terasa berat, dan ketegangan begitu ketara sehingga saya boleh mendengar degupan jantung saya sendiri. Seperti yang dirancang, saya tiba 15 menit lebih awal. Diana dan para detektif sudah pun berada di sana, bersembunyi di lokasi-lokasi yang telah dikira dengan teliti. Alat perakam suara mini yang tersembunyi di dalam kolar baju saya sudah diaktifkan. Saya berdiri seorang diri di tengah-tengah ruang lapang di dalam gudang itu, melakonkan watak seorang wanita yang ketakutan menunggu untuk berunding. Tepat jam 8 malam, sebuah sedan mewah berwarna hitam masuk perlahan-lahan, lampu hadapannya menyuluh terus ke muka saya, membuatkan saya terpaksa melindungi mata dengan tangan. Kereta itu berhenti kira-kira 10 meter dari saya. Pintu terbuka, dan Haris melangkah keluar. Dia masih sama. Penampilannya masih segak dan bergaya. Sut berjenama, rambut yang disisir kemas. Tetapi di wajahnya, tiada lagi senyuman idaman. Di bawah satu-satunya cahaya malap di kawasan itu, saya boleh lihat dengan jelas ketegangan, kekejaman, dan pandangan mata yang sedingin ais di wajahnya. Dia bukan lagi suami saya. Dia adalah seekor pemangsa yang sedang menghampiri mangsanya. Dia berhenti pada jarak yang selamat, kedua-dua tangannya dimasukkan ke dalam poket seluar. Awal kau sampai, Maya, suaranya rendah dan dingin, tanpa sebarang emosi. Awak pun menepati masa, jawab saya, coba menahan suara saya daripada bergetar. Apa yang saya nak, awak dah sediakan. Dia ketawa sinis. Berunding? Kau pikir kau layak berunding dengan aku? Cakap. Mana bukti kau? Bagi sini. Nanti aku pikirkan cara untuk kau hidup. Cara untuk hidup? Saya juga ketawa. Satu tawa yang penuh sindiran. Cara hidup yang sama macam awak bagi pada Julia, Helena, dan Sofia? Atau cara hidup yang awak nak bagi pada saya atas meja bedah? Wajah Haris berubah. Dia tidak sangka saya tahu sebanyak itu. Kau? Sampai mana kau tahu? Geramnya. Tangannya di dalam poket kelihatan seperti digenggam erat. Saya tahu segalanya. Suara saya kini tegas, tiada lagi ketakutan. Saya tahu awak penipu dan pembunuh bersiri. Saya tahu awak dah bunuh 3 wanita yang tak bersalah dengan senario yang sama untuk dapatkan duit insurans mereka. Dan saya tahu saya hampir jadi mangsa keempat. Betul, kan, Haris? Haris diam. Dia tidak lagi menafikan. Kesunyiannya adalah satu pengakuan. Jadi, kenapa? Akhirnya dia bersuara. Suaranya menjadi jahat dan kurang ajar. Kau tak akan dapat keluar dari sini hidup-hidup malam nih. Kalau kau mati atas meja bedah dengan senyap, kan senang. Kenapa nak hidup lagi dan mati dengan lebih terseksa macam nih? Dia mengaku. Dia telah memberitahu segalanya dengan mulutnya sendiri. Alat perakam di badan saya pasti telah merakam setiap patah perkataan. Misi saya telah selesai. Awak pikir awak boleh bunuh saya? Saya memandang tepat ke matanya. Tempat ini ada ramai orang. Saya sengaja berkata begitu untuk melihat reaksinya. Tetapi dia ketawa terbahak-bahak. Ramai orang? Mana? Aku tak nampak sesiapapun. Kau pikir kau boleh takutkan aku, Maya? Kau ni masih naif. Kau dah buat satu kesilapan besar. Datang sini seorang diri. Selepas berkata begitu, dia mengeluarkan tangan kanannya dari poket. Di tangannya bukan sepucuk pistol, tetapi sebatang picagari berisi cecair jernih. Kau tahu apa nih? Dia tersenyum sinis. Kalium klorida berkepekatan tinggi. Satu suntikan, jantung kau akan berhenti serta-merta. Tak ada siapa akan dapat kesan, dan orang akan pikir seorang ibu yang mengalami kemurungan selepas bersalin telah membunuh diri. Penamat yang sempurna, kan? Dia mula berjalan perlahan ke arah saya. Wajahnya yang hodoh dengan niat jahat kelihatan dengan jelas. Saya berundur ke belakang. Jantung saya seperti mahu meletup. Walaupun saya tahu ada polis di sekeliling, berhadapan dengan maut di depan mata membuatkan saya tidak dapat menahan rasa takut. Selamat tinggal, istriku sayang, katanya sambil menerpa ke arah saya, lengannya yang memegang picagari diangkat tinggi. RM20 juta tuh akhirnya akan jadi milik aku. Pada saat itu, betul-betul sebelum jarum tajam itu hanya beberapa sentimeter dari lengan saya, satu jeritan berwibawa memecah kesunyian malam. Jangan bergerak, polis. Dari dalam kegelapan, berpuluh-puluh bayang hitam muncul serentak dari segenap arah. Cahaya lampu suluh menerangi seluruh kawasan seperti siang hari. Bunyi salakan anjing polis bergema. Haris berpaling dengan terkejut, wajahnya berubah serta-merta dari gila kepada ketakutan yang melampau.
Dia tidak pernah terfikir bahwa perangkap yang dipasangnya sebenarnya adalah perangkap untuk dirinya sendiri. Dia coba berpaling untuk lari, tetapi sudah terlambat. Seorang detektif meluru seperti kilat, menjatuhkannya ke lantai, dan picagari di tangannya tercampak jauh. Haris bin Iskandar, Anda ditahan atas cobaan membunuh. 2 garis sejuk mengunci pergelangan tangannya. Syaitan itu akhirnya terperangkap dalam jala undang-undang. Saya berdiri di situ, hampir rebah karena kaki saya longlai. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Bunyi siren kereta polis memecah kesunyian pelabuhan. Lampu biru dan merah yang berkelip-kelip menyuluh wajah Haris yang herot karena terkejut. Dia ditahan oleh 2 orang detektif bertubuh sasa. Mukanya ditekan ke lantai yang sejuk dan berdebu. Picagari berisi racun maut itu terbaring tidak jauh dari situ, menjadi saksi bisu kepada konspirasi pembunuhan kejam yang baru saja berakhir. Saya berdiri di situ, seluruh badan saya masih menggigil ketakutan. Adegan tadi, jarum tajam yang hampir menusuk kulit saya, pasti akan menghantui mimpi ngeri saya untuk masa yang lama. Diana bergegas datang, menyelimuti bahu saya dengan kot tebal dan memeluk saya erat. Dah berakhir, Maya. Semuanya dah betul-betul berakhir. Kau selamat. Mendengar suara sahabat karib saya, semua kekuatan dan emosi yang saya tahan selama ini runtuh. Saya menangis teresak-esak di dalam pelukannya. Air mata ketakutan, kemarahan, dan kelegaan karena terlepas dari ambang maut. Seorang pegawai penyiasat yang bersama kami sejak awal menghampiri. Dia memandang saya dengan pandangan yang bercampur simpati dan hormat. Puan Maya, Anda sangat berani. Sekarang kami perlukan Puan ke balai untuk memberi keterangan lanjut. Walaupun semuanya telah direkam, kami masih perlukan keterangan rasmi. Saya mengangguk dan mengesat air mata. Semasa saya dipapah oleh seorang polis wanita melepasi tempat Haris ditahan, dia mengangkat kepala dan memandang saya. Matanya bukan lagi dipenuhi kemarahan, tetapi kebencian yang melampau. Kebencian seekor pemangsa yang terperangkap. Kau perangkap aku, jeritnya. Saya berhenti dan memandang tepat ke matanya. Suara saya dingin dan tegas. Bukan aku yang perangkap kau. Aku cuma tuntut keadilan. Untuk aku, untuk anak aku, untuk Julia, dan untuk semua wanita tak berdosa yang kau tipu dan bunuh. Sekarang, kau akan terima balasan yang setimpal di dalam sana. Selepas berkata begitu, saya terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Malam itu di balai polis, saya memberikan keterangan penuh dan menyerahkan bukti paling penting dan muktamad, alat perakam suara mini yang mengandungi pengakuan Haris. Di dalamnya, terkandung segalanya, dari pengakuannya membunuh 3 wanita terdahulu untuk uang insurans, konspirasi untuk membunuh saya di atas meja bedah, sehinggalah rancangannya untuk menghapuskan saya pada malam itu. Berhadapan dengan rakaman itu dan ditangkap karena cobaan membunuh, Haris tiada lagi jalan keluar. Dia rebah sepenuhnya. Keangkuhan seorang pembunuh berdarah sejuk hilang, bertukar menjadi seorang penjenayah yang menyedihkan, menangis merayu meminta belas kasihan. Dan melalui pengakuannya, satu rangkaian jenayah yang mengerikan terbongkar. Dia tidak bertindak seorang diri. Untuk melakukan pembunuhan yang disamarkan sebagai kemalangan perubatan, dia memerlukan bantuan kaki tangan perubatan. Malam itu juga, waran tangkap segera dikeluarkan untuk Dr. Kamal, dokter yang membedah Julia, dan Dr. Anwar, yang sepatutnya menjadi pakar bius saya. Kedua-dua mereka, karena tamak akan uang yang dijanjikan Haris, telah menjual sumpah Hipokrates dan hati nurani mereka untuk menjadi konco-konconya. Penjual nyawa berjubah putih. Kes suami idaman psiko ini bukan sahaja menggegarkan masyarakat, tetapi juga seluruh industri perubatan dan insurans. Ia mendedahkan dengan jelas kelemahan dan sisi gelap sistem yang membolehkan nyawa manusia dijadikan cagaran untuk keuntungan. Media melaporkan kes ini secara besar-besaran, dan wajah suami sempurna Haris kini menghiasi muka depan semua akhbar, bukan lagi sebagai idola, tetapi sebagai pembunuh bersiri, syaitan bertopengkan manusia. Wajah sebenarnya terbongkar kepada dunia, dan senario sempurna yang dibinanya selama bertahun-tahun hancur berkecai. Dia mungkin pikir dia seorang yang bijak, yang boleh mengawal segalanya dan mempermainkan takdir orang lain. Tetapi dia lupa satu perkara. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Jenayah, walau licik manapun disembunyikan, akhirnya akan terbongkar di bawah cahaya kebenaran. Dan pesalah, lambat laun, pasti akan menerima pengadilan. Kali ini, tirai lakonannya benar-benar telah dilabuhkan,
dan tiada lagi peluang untuknya beraksi. 6 bulan selepas malam yang menentukan itu, perbicaraan terhadap Haris dan konco-konconya diadakan. Ia adalah satu perbicaraan yang menjadi tumpuan seluruh negara. Berpuluh-puluh wartawan dan ahli keluarga mangsa memenuhi mahkamah. Saya juga berada di sana. Bukan lagi sebagai mangsa yang menggigil ketakutan, tetapi sebagai saksi yang mendakwa kejahatan. Di kandang pesalah, Haris kelihatan cengkung dan lebih tua 10 tahun. Penampilannya yang segak dan bergaya dahulu sudah tiada. Matanya kosong, pandangannya resah, konco-konconya, Dokter Kamal dan Dokter Anwar, juga menundukkan kepala, tidak berani memandang mata sesiapa. Semasa perbicaraan berlangsung, kejahatan Haris dikupas lapis demi lapis tanpa belas kasihan. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh saya, Diana, dan pihak penyiasat tidak dapat disangkal. Kontrak-kontrak insurans nyawa bernilai jutaan ringgit, aliran keuangan yang meragukan, keterangan Hana dan ibu bapak Julia, dan yang paling muktamad, rakaman pengakuan Haris sendiri. Dia tidak lagi boleh berdalih. Seluruh senario perburuannya dibina semula dengan jelas. Dia mengaku merancang untuk menggunakan wanita untuk mendapatkan uang kerana hutang judi dan gaya hidup mewah. Dia mencari mangsa di komuniti wanita bujang dalam talian atau kumpulan wanita yang berada dalam kesusahan. Dia menipu mereka dengan rupa paras dan kata-kata manisnya, menjanjikan cinta dan keluarga, dan apabila mereka mempercayainya sepenuhnya dan mengandungkan anaknya, dia akan bertindak. Ibu bapa mangsa pertama, Helena dan Sofia, juga hadir di mahkamah. Mereka meraung apabila mendengar pembunuh itu menceritakan dengan tenang bagaimana dia membunuh anak-anak perempuan mereka dengan kejam. Air mata yang terlambat, kesedihan yang tidak dapat diobati. Akhirnya, selepas beberapa hari perbicaraan, mahkamah menjatuhkan hukuman yang paling berat dan setimpal. Atas kesalahan pembunuhan bersiri terancang, penipuan licik dan kejam, serta perampasan harta, Haris dijatuhkan hukuman mati. Konco-konconya, Dr. Kamal dan Dr. Anwar, yang didapati bersalah bersubahat dalam pembunuhan, juga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Satu pengakhiran yang setimpal untuk syaitan yang telah menjual hati nurani dan etika kedokteran mereka. Apabila hukuman dijatuhkan, mahkamah dipenuhi dengan luahan emosi. Tangisan ahli keluarga mangsa bercampur dengan tepukan tangan orang ramai. Keadilan akhirnya ditegakkan. Saya duduk di kerusi saksi, melihat Haris diheret keluar. Hati saya berasa tenang yang luar biasa. Cahaya keadilan, walaupun lambat, akhirnya menyinari dan memberi ketenangan kepada roh-roh yang mati secara tidak adil. Beberapa bulan selepas perbicaraan selesai, saya memulakan hidup baru. Rumah yang dipenuhi kenangan palsu itu saya jual, dan saya berpindah ke tempat baru untuk memulakan segalanya dari awal. Saya mencari Hana dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Saya menggunakan sebahagian uang saya untuk membantunya membuka klinik kecilnya sendiri. Keberaniannya patut diberi ganjaran. Saya juga menubuhkan sebuah dana amal kecil atas nama Julia dan mangsa-mangsa lain, satu dana untuk membantu ibu-ibu tunggal yang berada dalam kesusahan. Untuk membantu mereka mencari pegangan dalam hidup, dan untuk memastikan tiada siapa lagi yang menjadi mangsa syaitan seperti Haris. Kisah saya, yang bermula dengan kemanisan palsu dan hampir berakhir dengan tragedi berdarah, akhirnya ditutup dengan cahaya keadilan dan harapan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Diana, kepada Hana, kepada ibu bapak Julia, dan kepada semua pihak yang telah berani berjuang untuk kebenaran. Mereka telah mengajar saya satu pengajaran yang berharga. Apabila kita bersatu dan berani bersuara, tiada kuasa jahat yang tidak dapat dikalahkan. Kini, hari-hari saya berlalu dengan tenang. Di sisi saya ada anak saya, kawan-kawan yang baik, dan kerja yang bermakna. Saya telah melalui badai, dan akhirnya menemui fajar saya sendiri. Fajar di mana tiada lagi penipuan dan ketakutan, hanya cinta sejati, cahaya keadilan, dan kepercayaan yang teguh pada kebaikan manusia. Refleksi terakhir. Para penonton sekalian, perjalanan saya yang penuh dengan air mata dan ketakutan, tetapi juga kekuatan, kini tiba di penghujung babnya. Sambil duduk di bilik saya yang hangat, memandang anak saya yang tidur nyenyak di dalam katil bayinya, hati saya masih dipenuhi dengan pelbagai perasaan. Kesakitan pengkhianatan oleh syaitan bertopengkan suami sempurna dan kebencian terhadap jenayahnya mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Ia akan menjadi seperti parut yang terukir dalam di jiwa saya.
Parut yang akan sentiasa mengingatkan saya tentang mimpi ngeri yang hampir merenggut nyawa kami berdua. Tetapi para penonton sekalian, parut itu tidak lagi menyakitkan saya. Kini, apabila saya menyentuh parut itu, saya hanya merasakan kekuatan kasih seorang ibu, ketabahan seorang wanita, dan kesyukuran yang tidak terhingga terhadap kebaikan yang masih wujud di dunia yang mencabar ini. Kisah saya mungkin adalah pengajaran yang paling mahal dan kejam tentang kepercayaan. Dalam cinta dan perkawinan, kepercayaan adalah asas, pelekat yang menyatukan dua insan. Saya juga pernah percaya, secara mutlak, secara buta. Saya menyerahkan bukan sahaja hati saya, tetapi juga nyawa saya dan anak yang belum lahir kepadanya. Tetapi kepercayaan buta itulah yang hampir membunuh kami. Saya sadar, kepercayaan itu perlu, tetapi akal yang waras dan pertimbangan yang teliti adalah lebih penting. Kita tidak boleh dibutakan oleh kata-kata manis dan jagaan yang sempurna. Cinta sejati dibina di atas asas kejujuran dan pribadi yang baik, bukan hanya kemewahan luaran. Kita perlu sentiasa mengekalkan sedikit pertimbangan dan keraguan yang sihat, supaya kita dapat mengesan keretakan dan tanda-tanda aneh sebelum terlambat. Kadang-kadang, sedikit keraguan boleh menjadi jaket keselamatan hidup kita. Dan pengajaran kedua, pengajaran yang saya pelajari dengan mempertaruhkan nyawa saya, jangan sekali-kali abaikan gerak hati seorang wanita, terutamanya gerak hati seorang ibu. Saat saya memutuskan untuk mempercayai bisikan juru rawat yang tidak dikenali itu, ia bukan keputusan yang berdasarkan logik atau bukti. Ia sepenuhnya pilihan hati saya, naluri manusia yang mengesan bahaya, dan naluri seorang ibu yang mahu melindungi nyawa kecil di dalam kandungannya walau apa cara sekalipun. Saya percaya, kita semua wanita dikurniakan deria keenam yang ajaib itu. Ia mungkin datang dalam bentuk firasat buruk yang tiba-tiba, rasa tidak sedap hati tanpa sebab, atau mimpi yang aneh. Jangan abaikan ia. Jangan anggap ia sebagai pikiran yang tidak berasas. Dengarilah ia. Percayalah pada suara yang datang dari lubuk hati Anda. Karena kadang-kadang, gerak hati adalah satu-satunya pelita yang akan menerangi jalan yang betul untuk kita di tengah-tengah kabus tebal penipuan. Kisah saya juga adalah bukti yang menyedihkan tentang betapa tidak terhingganya ketamakan manusia. Haris, dia mungkin tidak dilahirkan sebagai syaitan. Mungkin dia juga seorang manusia biasa. Tetapi ketamakan, keinginan untuk hidup kaya dengan cara yang cepat dan mudah, telah mengubahnya menjadi raksasa. Dia sanggup memijak semua nilai moral, menggunakan cinta sebagai alat dan wanita yang mempercayainya sebagai barang pakai buang untuk mencapai matlamatnya. Dia membina kekayaan dan kerjayanya di atas kubur orang yang tidak berdosa, di atas darah dan air mata mereka. Dan akhirnya, ketamakan itulah yang menjadi kubur bagi hidupnya sendiri. Inilah hukum karma. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jenayah, walau licik manapun disembunyikan, akhirnya akan terbongkar dan menerima hukuman yang setimpal. Tetapi para penonton sekalian, di tengah-tengah kegelapan kejahatan yang mendalam, kisah saya juga mempunyai sinar kebaikan dan keberanian yang bersinar. Juru rawat Hana, seorang gadis muda tanpa kuasa dan latar belakang, tetapi dia berani bangkit menentang kejahatan, mengambil risiko untuk menyelamatkan dua nyawa yang langsung tidak dikenalinya. Perbuatannya memberi saya pengajaran yang mendalam. Kebaikan tidak terletak pada status atau uang, tetapi pada pilihan setiap individu. Antara memilih untuk berdiam diri demi keselamatan dan bersuara untuk keadilan, dia memilih jalan yang lebih sukar dan berbahaya. Dialah malaikat berjubah putih yang sebenar, menyelamatkan manusia bukan sahaja dengan ilmu perubatan, tetapi dengan hati nurani dan keberaniannya. Dan sahabat karib saya, Diana, tanpa teragak-agak, dia memeluk saya pada saat saya paling terdesak, dan menggunakan kepakaran serta ketajamannya untuk mencari keadilan bersama saya. Dan juga ibu bapak Julia, orang kampung yang sederhana, tetapi di tengah-tengah kesedihan kehilangan anak, mereka berani bersuara untuk keadilan, supaya tiada lagi wanita lain yang mengalami nasib tragis seperti anak mereka. Mereka semua menunjukkan kepada saya, walau sekejam dan selicik manapun kejahatan, ia tidak akan dapat mengalahkan perpaduan orang-orang yang baik. Apabila kita berdiri di sisi satu sama lain dan berani bersuara, tiada kuasa jahat yang tidak dapat dikalahkan. Kini, hari-hari saya berlalu dengan tenang. Di sisi saya ada anak saya, kawan-kawan yang baik, dan kerja yang bermakna. Saya telah melalui badai, dan akhirnya menemui fajar saya sendiri.
Fajar di mana tiada lagi penipuan dan ketakutan, hanya kasih ibu yang sejati, cahaya keadilan, dan kepercayaan yang teguh pada kebaikan manusia. Saya ingin menyampaikan pesanan ini kepada semua wanita. Sentiasalah mencintai dan percaya, tetapi cintailah dengan bijaksana dan percayalah dengan berhati-hati. Sentiasalah menjaga kemandirian dan kekuatan dalaman, supaya Anda boleh berdiri teguh walau apa jua badai yang melanda, dan ingatlah, Anda tidak pernah bersendirian. Di sekeliling Anda masih ramai hati yang baik yang sedia menghulurkan bantuan. Yang penting, Anda berani bersuara, meminta tolong, dan berjuang untuk hidup Anda sendiri. Sekian sahaja cerita saya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada para penonton yang sudi mendengar dan berkongsi rasa bersama saya. Semoga kisah saya ini, walaupun sedih dan menyakitkan, dapat menjadi satu peringatan dan sumber kekuatan kepada seseorang, terutamanya kaum wanita.